Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih kerana menonton rancangan live saya di FB Al-Hajri Studios ini, tuan-tuan puan-puan sekalian. Jadi saya ingin minta jasa baik anda untuk yang pertamanya anda like dan follow page FB saya Al-Hajri Studios, dan juga anda subscribe serta tekan butang loceng untuk channel YouTube saya Al-Hajri Studios. Jadi segala jasa baik anda adalah sangat-sangat saya hargai, dan teruskan menonton perkembangan-perkembangan isu semasa dan juga pelbagai lagi bersama-sama dengan saya di Al-Hajri Studios. Terima kasih. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qali. Bismillahillazi la yadurru ma ismihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil alil azim.
Inna haza la rizquna ma lahu minafad. Sesungguhnya inilah rezekimu wahai Allah yang telah kau kurniakan kepada kami hamba-hambamu tanpa terputus. Allahumma a'inna ala rizkika wa syukrika wa husni ibadatik. Okey, kejap tinggikan sikit. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera, salam malam minggu kepada anda semua sahabat-sahabat Hajar Rockers yang sangat-sangat saya hormati sekalian. Semoga anda, tidak kiralah di mana saja anda berada, anda terus berada di bawah kesejahteraan, keselamatan, keberkatan dan juga perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersama-sama dengan saya sekali lagi, Faiz Al-Hajari, dalam rancangan 3 kali seminggu saya, dalam rancangan Itulah Kisahnya bersama-sama dengan saya, insyaAllah, yang biasanya akan mengupas tentang beberapa isu, sama ada isu politik ke, ataupun isu semasa ke, ataupun pelbagai lagi. Dan konsep kita santai, insyaAllah tuan-tuan sekalian. Konsep kita ialah kita berbual-bual. Okey, sama ada anda boleh memberikan pandangan anda ataupun hujahan anda melalui ruangan komen, ataupun anda boleh menghubungi saya di talian 0167662616, yang insyaAllah pada malam ini saya akan buka sebentar nanti. Saya tak buka lagi awal-awal ni, saya akan buka sebentar nanti, mungkin dalam pukul 11 macam tu insyaAllah. Saya akan buka talian kepada anda semua. Terima kasih kerana terus setia menanti saya, walaupun hari ini saya sedikit terlewat pukul 10.10 baru saya on kerana tadi saya ada customer. Dan kemudian saya pergi meruskan hal-hal, saya buat air semua sebagainya. Tapi Alhamdulillah kita berjaya juga live pada malam ini. Sound check, picture check, everything check. Alright, so everything kalau okay, kita teruskan tuan-tuan puan-puan sekalian. Shout out kepada rakan-rakan saya yang orang kata apa, menonton video ini pada awal. Begitu ramai sekali, terima kasih banyak-banyak kan. Kita ada orang-orang lama, macam contohnya kita ada Kak Noriza Jaafar. Kak ingat saya live Kak saya ada live Kak, jangan risau. Confirm insyaAllah kalau tak ada apa-apa aram lintang, Isnin malam Selasa, Khamis malam Jumaat ataupun Sabtu malam Ahad, 3 malam ini insyaAllah saya akan ada live. Dan selebihnya, kalau saya nak live, saya akan beritahu terlebih dahulu. Ataupun kalau saya tak jadi live, saya juga akan beritahu terlebih dahulu insyaAllah dekat page Al-Hajari Studios kita. Menyebut tentang page Al-Hajari Studios, macam biasa tuan-tuan puan-puan sekalian, saya nak minta jasa baik anda semua insyaAllah untuk belanja saya 4 perkara. Perkara yang pertama ialah sudah tentulah anda like dan juga sharekan stream ini sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, terutamanya dekat Slim River. Macam mana kita tahu, insyaAllah kita akan berhadapan dengan PRK Slim River. PRK ini wajib diadakan juga kerana belum sampai tempoh matang parlimen lagi. Jadi kalau dah lepas 3 tahun dan berlakunya kematian ataupun pengguguran ke apa-apa ke, kita tidak perlu buat PRK. Tetapi oleh kerana belum sampai 3 tahun lagi usia penggal ke-14 ini, maka nak tak nak PRK terpaksa diadakan. Jadi saya ingin memanjangkan ucapan takziah saya kepada keluarga yang berhormat Khusyairi yang telah meninggal dunia, khususnya juga kepada seluruh ahli-ahli dan juga para pimpinan UMNO. Kerana saya diberitahu yang Ketua YB Khusyairi ini merupakan seorang YB yang begitu popular di kalangan akar umbi UMNO. Telah pun berkhidmat dekat Slim selama berpenggal-penggal sebenarnya. Tak salah saya ada 5 atau 4 penggal. Saya terlupa dah. Tetapi beliau memang seorang orang lama yang sangat-sangat disenangi. Jadi pastinya pemergian beliau kerana serangan jantung adalah satu kehilangan. Bukan sahaja buat UMNO Slim River itu, bukan sahaja untuk muafakat nasional Slim River, tetapi kepada rakyat di Slim River itu sendiri. Jadi kita sama-sama mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham dan juga kepada seluruh ahli-ahli UMNO, seluruh parti UMNO, dan kita doakan agar roh Allahyarham ditempatkan di tempat yang terpuji di sisinya, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan juga saya ingin memanjangkan ucapan takziah saya tidak terlewat rasanya kepada keluarga Mendiang Yugen Mahalingam, iaitu seorang anggota DHPP Perak yang baru sahaja buat satu video collaboration dengan Dewan Pemuda PAS Perak, di mana saudara Yugen pada ketika itu menceritakan tentang mengapakah orang India tak makan daging. Satu video yang begitu menarik sebenarnya. Satu video yang boleh katakan sangat-sangat membantu kita, terutamanya orang yang bukan beragama Hindu, untuk lebih mengenali rakan-rakan kita yang beragama Hindu ini, insya-Allah. Dan benda ini yang perlu kita tonjolkan kepada masyarakat, iaitu bagaimana kita lebih memahami kaum-kaum lain supaya tidak berlaku sebarang konflik dan sebagainya. Di mana kita sebagai orang Islam
harus juga orang kata apa, mengetahui mengapakah orang-orang Hindu tidak makan daging. Dalam masa yang sama juga, orang Hindu juga wajib tahu mengapakah orang-orang Islam menyembelih binatang korban seperti lembu, kerbau dan sebagainya ketika Aidil-Adha. Kalau kita saling faham memahami antara satu sama lain, insya-Allah selesai masalah. Kehilangan kata apa, pemegang Yugen Mahalingga merupakan satu kehilangan yang sangat-sangat besar, bukan sahaja kepada DHPP Perak, bahkan DHPP Pusat itu sendiri. Kerana Mendiang Yugen merupakan antara up and coming leader dalam DHPP, di mana memang kita dah tahu beliau sebagai antara future leader untuk DHPP yang boleh kata menjadi jambatan yang begitu ampuh bagi kita juga dengan masyarakat India, terutamanya di Perak dan juga di seluruh negara. Jadi kepada keluarga mendiang, kita ucapkan takziah dan semoga tabah dengan pemergian ini. Mudah-mudahan orang kata apa, kita akan berjumpa dengan pengganti saudara Yugen dalam DHPP dalam masa terdekat ini, insya-Allah. Okey, baik. Siapa tahu kenapa nama Slim River sebab sungai-sungai dia kecil-kecil belaka bang. Sebab sungai-sungai dekat Slim ini semuanya halui belaka. Semuanya stok keping-keping je. That's why dipanggil sebagai Slim River. Itu yang saya tahulah. Okey. Dan di mana memang orang putih pun memang disuka guna perkataan itu sebab dia menggambarkan satu tempat, the river is slim, the Slim River over there. So perkataan oleh kerana dekat Slim River ni banyak sungai yang halui-halui, jadi melekatlah nama dia sebagai Slim River. Okey. Itu yang saya tahulah. Baik. Jadi itu perkara pertama, iaitu like dan share kita punya stream. Yang keduanya tuan-tuan puan-puan sekalian ialah like dan juga follow page FB saya Al-Haji Studios ini, dan juga subscribe dan tekan butang loceng untuk channel Al-Hajari Studios saya di YouTube. Dan sudah tentulah video-video saya kalau sudi sebar-sebarkanlah, insya-Allah. Baik. Tuan-tuan puan-puan sekalian, malam ini kita tak nak bicara banyak sangat benda. Kita just bicara sedikit saja. Yang pertamanya ialah berkenaan isu yang tadi saya bangkitkan dekat page saya, iaitu berkenaan dengan Gardenia mengambil pekerja-pekerja Rohingya berdasarkan kepada orang kata apa, agreement untuk projek perintis. Okey, projek perintis oleh Gardenia dengan mengambil pekerja-pekerja pelarian Rohingya dan sebagainya. Konon-kononnya ada agreement antara kerajaan Malaysia dengan UNHCR. Baik. Pertamanya kita kena faham projek tersebut telah pun bermula sejak tahun 2015 lagi. Okey, dan bukan baru sekarang buat. Cuma baru sekarang lah viralnya. Nombor duanya, secara peribadi saya sebenarnya tidak bersetuju sekiranya kalau pekerja-pekerja Rohingya ini diambil tanpa syarat. Okey, sebab apa? Sebab kalau pekerja tempatan nak minta kerja dengan Gardenia, paling-paling busuk kita kena ada SPM. Betul tak? Pekerja-pekerja tempatan, anak-anak muda kita kalau nak minta kerja dengan Gardenia, sebagai contohnya untuk jadi operator kilang roti pun, at least kita perlukan SPM. Ataupun paling cikai mungkin PMR, tapi biasanya SPM lah. Tetapi pekerja-pekerja Rohingya ini, mereka boleh terus diambil pekerja macam itu je, walaupun mereka tidak mempunyai adequate paperwork ataupun kelayakan yang sewajarnya untuk mereka orang kata apa, bekerja syarikat tersebut. Kalau tak equivalent pun dengan kelayakan SPM yang dituntut terhadap anak-anak Malaysia. Dan sekarang ini memang tengah berlaku krisis di mana begitu ramai sekali anak-anak Malaysia ini tidak mendapat pekerjaan, dah menghilang pekerjaan dan sebagainya disebabkan oleh PKP dan sebagainya. Jadi kita nak minta kepada Gardenia, okey, supaya kita bukan sekadar mahu mereka mengutamakan pekerja tempatan, tetapi kita mahukan untuk ketika ini mereka hanya mengambil pekerja tempatan, full stop. Tidak ada lagi untuk kita ada agreement apa-apa dengan UNHCR untuk pekerja Rohingya dan sebagainya. Mereka ini patut dihantar balik ke negara mereka. Mereka datang tanpa jemput, jadi kita kena hantarkan balik mereka ke negara mereka. Tahu tak? Solidariti yang telah diadakan oleh PAS dan UMNO satu ketika dahulu bukanlah untuk membela nasib mereka di sini, tetapi untuk membela nasib mereka di sana, di tempat mereka, di Arakan, dekat Rakhine sana. Itu baru betul. Bukan maksudnya bila kita cerita tentang kita nak orang kata apa, membela nasib anak-anak Rohingya ini sebagainya, orang Rohingya ini, bukan bermaksud kita hendak memberikan mereka dulang emas dekat negara ini. Bukan kita hendak memberikan mereka ikan dekat negara ini ataupun pancing dekat negara ini. Tidak. Kita mahu agar masyarakat dunia memberikan tekanan terhadap Myanmar supaya mereka ini mengiktiraf geng-geng Rohingya ini di sana, ataupun Bangladesh menerima kembali puak-puak Rohingya ini dekat negara mereka.
I don't care dia orang punya geopolitik macam mana. Saya tidak peduli pun tentang macam mana keadaan pergeseran antara Rohingya, apakah sejarah mereka. Itu bukan kepentingan kami. Itu bukan apa yang kami perlu fikirkan. Yang kami cuma perlu fikirkan ialah mereka ini pelarian, pendatang asing tanpa izin. Kami tidak pernah mengiktiraf apa-apa sahaja perjanjian berkenaan dengan pelarian. Jadi kami tidak mahu menerima mereka di sini. Negara Malaysia bukanlah tempat untuk mereka yang mencari suaka politik dan sebagainya. No. Kalau anda datang sini walaupun sebagai pelarian, anda tetap pendatang asing tanpa izin dan anda wajib dihantar balik ke negara anda. Jadi kepada Gardenia, sekali lagi, dalam keadaan sekarang, dalam keadaan begitu ramai rakyat Malaysia, anak-anak Malaysia ini yang tidak ada pekerjaan disebabkan oleh masalah PKP, oleh masalah COVID-19 dan sebagainya. Jadi kita minta agar anda mengubah polisi anda, hentikan sahaja program perintis ini, okey, dan cuma mengambil pekerja kelahiran Malaysia, full stop. Oh sorry, mengambil pekerja warga negara Malaysia. Sebab ada je warga negara Malaysia yang lahir dekat luar negara. Sorry, saya ubah balik ayat saya. Mengambil pekerja-pekerja warga negara Malaysia sahaja, titik. Tidak perlu ambil pekerja-pekerja luar. Tidak kiralah sebagai pekerja dekat kilang, ataupun pekerja penghantaran, ataupun pemandu lori, ataupun pemandu forklift, ataupun tukang ambil plastik. No, ambil sahaja pekerja Malaysia. Jangan dibawa main emosi rakyat Malaysia pada ketika ini. Dahlah kita memang tengah berhadapan dengan masih lagi perasaan tidak senang dengan pelarian Rohingya ini yang lebih sudu dari kuah dekat negara ini. Jangan ditambah lagi benda itu. Kerana itulah begitu ramai sekali pelarian-pelarian dekat luar sana yang nak masuk negara ini. Sebab syarikat-syarikat ini akan menerima mereka dengan tangan terbuka, memberikan mereka kerja, mereka boleh charge murah, dan dalam masa sama juga mereka boleh kerah mereka kerja 24/7. Benda yang sama tidak boleh dikerah pada rakyat tempatan. Sebab rakyat tempatan ni diorang kena bayar EPF, diorang kena bayar SOKSO, diorang kena bayar gaji minimum. Mereka tidak mahu untuk memberikan kelebihan kepada rakyat tempatan. Mereka nak cut cost. Ini umum saya tak cakap Gardenia, saya cakap umum. Okey. Mereka nak cut cost everything. Jadi jalan mudah mereka mengambil pekerja-pekerja asing sahaja. Ini masalah. Even dalam video Al Jazeera itu, dalam video yang dia nak hentam Malaysia tu kan, mereka sendiri kantor mengatakan bahawa position yang diisi oleh pekerja-pekerja asing ini, ada di antaranya pernah dipohon sehingga 500 orang rakyat Malaysia nak pekerjaan itu. Tetapi majikan tersebut ambil pekerja asing. Sebab benda ni lah. Sebab mereka nak cut cost. Kerana mereka tidak mahu membayar kos yang tinggi, tidak mahu bayar RM1,100 gaji minimum kepada rakyat tempatan, tak nak potong EPF, tak nak potong SOKSO, tak nak kelang kabut nak menjadi kat asrama, tak nak everything, tak nak. Dia tak nak bagi apa-apa benefit. Dia nak kos murah. Ini merupakan satu kecurangan daripada syarikat-syarikat sebegini. Okey, saya tak nak sebut syarikat apa, tapi ada. Yang ini yang patut kita educate. Jadi kepada kementerian-kementerian berkaitan, tolong perhatikan betul-betul. Mungkin mitilah kot. Okey, Azmin, daripada anda sibuk untuk menambahkan pengaruh anda secara politik, baik anda tengok benda ini. Perhatikan betul-betul. Supaya syarikat-syarikat ini tidak menggadaikan prinsip mereka untuk berikan ruang pekerjaan kepada rakyat Malaysia semata-mata untuk mendapatkan keuntungan dengan segera ataupun mengurangkan kos secara signifikannya. Kita tidak mahu kera di hutan disusukan, anak di rumah mati tak makan. Kita tak nak macam tu. Okey? Itu isu yang tadilah kita cerita pasal Gardenia. Yang keduanya saya nak sentuh sikit pasal Hanifah Maidin. Macam biasalah, kita nak cerita pasal Hanifah ni pun kelakar juga. Sebab saya ada buat video pun pasal ni, di mana beliau cuba macam agak diskredit kerajaan Malaysia berkenaan dengan cara kita menangani COVID-19 dan sebagainya. Which is, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita cakap terus terang, kita tidak sama sekali menidakkan keperwiraan Datuk Dr. Nur Hisham. Bahkan kita angkat beliau sebagai ikon, sebagai satu beacon yang menjadi antara watak utama dalam usaha kita untuk mengatasi COVID-19. Tetapi sebab aku Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Nur Hisham ialah pelaksana dasar, pelaksana arahan, pelaksana segala memo dan sebagainya. Okey? Yang menentukan dasar, yang menggariskan garis panduan itu ialah kerajaan, Kementerian Kesihatan secara spesifiknya.
Kalau kita perhatikan dulu tuan-tuan dan sekalian, ketika era Pakatan Harapan, kita nampak banyak video, banyak gambar dan sebagainya, betul tak? Jadi pada ketika itu kita dapati Datuk Dr. Nisham tidak lebih daripada hanya merupakan penempel di tepi. Betul tak? Yang duk lapar mic, memberikan ucapan, memberikan update bla 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 dan menjawab soalan wartawan ialah Menteri Kesihatan, bukan Ketua Pengarah Kesihatan. Okey? Pada ketika itu kita tak nampak pun Datuk Dr. Nisham ni menyerlah. Langsung tak nampak. Tetapi apabila kerajaan bertukar, Datuk Dr. Nisham diletakkan di Barisan Hadapan seperti yang sepatutnya Ketua Pengarah Kesihatan memberikan update berkenaan dengan perjalanan COVID-19. Baru kita nampak ketokohan Datuk Dr. Nisham ini semakin lama semakin menyerlah. Baru kita nampak Datuk Dr. Nisham ini diletakkan sesuai pada tempatnya. Dan Menteri Kesihatan Dr. Adham Baba tidak mahu untuk mengambil kredit tersebut. Beliau hanya sibuk untuk memastikan prasarana yang ada mencukupi. Okey, memastikan yang kita mampu untuk membina hospital sementara dalam tempoh hanya 3 hari sahaja dekat MAEPS dan sebagainya. Itu baru betul tugas menteri. Okay? Dan dalam masa sama juga, pelaksanaan PKP juga memainkan peranan yang sangat-sangat penting dalam usaha kita untuk menangani masalah virus COVID-19. Dan walaupun pelaksanaan PKP ini adalah hasil daripada cadangan daripada Datuk Dr. Nisham, cadangan Kementerian Kesihatan kepada kerajaan, yang akan melaksanakan perkara tersebut, yang akan menggariskan garis panduan, bertindak berdasarkan kepada akta dan sebagainya ialah kerajaan. Yang akan memberikan arahan untuk mengadakan PKP ialah kerajaan. Saya ambil contoh mudah. Ketika era Pakatan Harapan, saya yakin nasihat yang sama telah diberikan oleh Datuk Dr. Nisham kepada kerajaan, iaitu tolong hold dulu, jangan ambil dulu pelancong luar, hentikan dahulu pelancong luar, terutamanya daripada China, kerana masalah pandemik itu berlaku di sana. Di situlah epicenter, di situlah puncanya. Tetapi kerajaan Pakatan Harapan pada ketika itu tidak mahu mendengar nasihat tersebut. Sebaliknya, mereka terus mengizinkan pelancong-pelancong China itu masuk ke dalam negara ini sambil mengeluarkan perkataan-perkataan yang saya rasa sangat-sangat kurang cerdik, tidak sepatutnya dikeluarkan oleh menteri-menteri kerajaan. Sebagai contohnya, pelancong China kalau tak demam boleh masuk, janji pakai face mask. Sedangkan kita dah tahu pada ketika itu COVID-19 merupakan sebuah penyakit yang boleh berebak walaupun pembawanya asymptomatic ataupun tidak menunjukkan gejala. Macam mana kita nak pastikan orang itu tidak ada COVID-19 kerana dia tidak bergejala? Betul tak? Oh, pelancong Cina ini kita letak mana? Takkan letakkan dalam lembu. Satu perkataan yang sangat-sangat tidak bijak. Apatah lagi untuk diucapkan oleh seorang Perdana Menteri dan sebelumnya berpengalaman selama 22 tahun sebagai Perdana Menteri. Tak sepatutnya diucapkan perkataan tersebut. Siap kata kita tak ada keperluan untuk menghalang pimpinan besar-besaran dan sebagainya, kan? Kita boleh atasi benda ni sebab kita punya cara lain, kita ada kepakaran bla bla bla. Dan sudahnya, fast forward, kita dapat lihat apa yang berlaku dekat negara kita bermula daripada Perhimpunan Tabligh pada 27 Februari. Berbeza dengan ketika era Kajian Perikatan Nasional, nasihat yang sama juga diberikan tetapi terus dilaksanakan. Sebagai contoh, Dr. Adham Baba menjawat jawatan Menteri Kesihatan pada 10 hari bulan Mac tahun 2020. Tak sampai 3 hari selepas menjawat jawatan tersebut, beliau terus tutup sempadan. Terus mengarahkan kerajaan, okay, please tolong tutup sempadan. Satu tindakan yang drastik tetapi sangat-sangat terpuji. Tak sampai 8 hari, tak sampai 2 minggu pun sebenarnya, tak sampai 10 hari pun selepas mengambil alih kerajaan, kerajaan tidak berlengah-lengah melalui MKN mewujudkan Perintah Kawalan Pergerakan menerusi peruntukan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit atau 342. Ini semua ialah arahan daripada kerajaan, bukan arahan Datuk Dr. Nisham. Datuk Dr. Nisham ialah seorang yang akan memberikan nasihat, memberikan buah pandangan berdasarkan kepada data dan juga statistik yang dia dapat, berdasarkan kepada kajian-kajian, berdasarkan kepada segala risikan, berdasarkan kepada updates yang telah diberikan oleh pegawai-pegawai beliau di seluruh negara kepada beliau. Beliau akan canaikan semuanya, berbincang dengan timbalan-timbalan beliau dan kemudian akan mengemukakan cadangan tersebut kepada Dr. Adham selaku Menteri Kesihatan, di mana Dr. Adham ini akan membawa ke mesyuarat MKN dan sebagainya. Dari situ keputusan akan diambil. Dia ada chain of command dia tahu. Dia bukan simply Dr. Nisham buat pengumuman, okey kita akan buat PKP bla bla bla. Bukan. Jadi semua ini saya cakap terus terang adalah hasil daripada teamwork. Hasil daripada
kerjasama. Kerjasama je, tuan-tuan puan sekalian. Kerjasama semua pihak. Semua pihak terlibat. Dan sebagai Datuk Dr. Nur Hisham sebagai antara hero utamanya. Jadi adalah satu perkara yang sangat-sangat dangkal dan sangat-sangat tak betul sekiranya Hanifah Maidin atau sesiapa sahaja ingin diskredit kerajaan Perikatan Nasional dalam usaha menangani COVID-19 ini. Sangat-sangat tak betul. Saya bukan hendak memuji atau bukan hendak melambung kerajaan Perikatan Nasional, tetapi kita dapat perhatikan dekat negara-negara luar. Okey? Yang membezakan, macam contoh, Dr. Nur Hisham dengan Andrew Fauci, iaitu doktor dekat US, kepakaran mereka adalah sama, antara top doctors di dunia, diperakui. Tetapi mengapakah kita berjaya menurunkan kadar COVID-19 berbanding Amerika Syarikat yang tidak dapat menurunkan kadar COVID-19? Ada dua faktor. Faktor pertama ialah kegagalan kerajaan Amerika Syarikat mendengar sepenuhnya nasihat Dr. Fauci. Manakala kerajaan kita mendengar sepenuhnya nasihat daripada Datuk Dr. Nur Hisham dan juga Kementerian Kesihatan. Itu faktor pertama. Faktor kedua ialah masalah disiplin rakyat negara itu sendiri. Dan saya nak sentuh tentang disiplin ini. Okey, minta maaf kalau live saya awal-awal ni agak bosan sebab kita cerita pasal COVID-19. Saya tahu ramai yang tengok live saya nak tengok saya cerita pasal politik, nak tengok saya hantar pihak-pihak tertentu. Tetapi saya intend untuk memberikan live saya dengan penuh fakta dan juga dengan penuh orang kata apa, pengetahuan kepada anda semua supaya kita sama-sama dapat mengambil pengajaran, insya-Allah. Baik, menyebut tentang perangai rakyat. Saya nak sibuk kat sini ya. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, macam mana kita tahu kita sebenarnya sedang menghampiri COVID-19 zero dekat negara ini. Bahkan kes aktif dekat negara kita pernah mencecah bawah daripada 60 kes. Kes aktif tau. Maksudnya kes yang masih lagi dirawat dan sebagainya, tolak yang mati, tolak yang dah sembuh semua, tinggal bawah daripada 60 kes. Maknanya kita sedang menuju ke arah right direction. Tetapi pada ketika ini kita dapati bilangan tersebut kembali bertambah, walaupun tak signifikan tetapi kembali bertambah. Dah ada beberapa kluster kecil yang baru muncul. Nampak? Dan sehingga hari ini kalau tak salah saya, kes aktif dalam 90 lebih. Ini. Mengapakah perkara itu terjadi? Okey, kerana apa? Kalau kita perhatikan jangkitan tempatan tak banyak, tetapi banyaknya datang daripada kes import. Kes import ini ialah kes orang-orang yang balik daripada luar negara, tak kira orang Malaysia ataupun bukan, yang pada awal PKPP ini kita telah katakan bahawa mereka tidak lagi perlu untuk menjalani kuarantin wajib 14 hari yang diselir oleh kerajaan, tetapi mereka hanya diminta untuk menjalani kuarantin wajib di rumah masing-masing. The thing is, tuan-tuan puan-puan sekalian, saya sebenarnya tak yakin langsung disiplin rakyat Malaysia untuk menjalani kuarantin wajib dekat rumah masing-masing. Sebab kalau pun mereka tidak keluar rumah, tetapi mereka pastinya akan berhubungan dengan ahli keluarga masing-masing. Macam contoh kes dekat Sarawak, dia dikabarkan memang ikut betul-betul kuarantin wajib 14 hari, dia tak keluar bilik. Fine. Tetapi isteri dia tetap menguruskan baju beliau untuk dibasuh, kan? Dan anak beliau pula pun akan bergaul dengan isteri, akan berborak-borak dengan isteri, akan main-main dengan mak dia lah, kan? Isteri orang tu mak dia. Jadi jangkitan itu berlaku di situ. Nampak? Kuarantin ini bukan sekadar memastikan orang itu tidak keluar menyebarkan COVID-19, tetapi memastikan segala apa sahaja benda yang ada pada tangan dia yang disentuh tidak akan terkena kepada orang lain yang tidak ada kena-mengena. Itu pentingnya kenapa kita kena buat kuarantin wajib yang diselir oleh kerajaan. Macam dulu kluster-kluster kayangan yang duk mengamuk dekat hotel dan makan murah lah apa semua tu. Sebenarnya itu semua perlu untuk memastikan mereka ini tidak akan menjangkitkan COVID-19 secara tak sengaja. Sebab apa? Sebab pakaian mereka akan diselia dan juga diuruskan oleh kaki tangan yang terlatih supaya tidak berlaku cross contamination ataupun jangkitan silang. Tetapi kalau dia kuarantin wajib dekat rumah, pakaian dia untuk dibasuh akan diuruskan oleh isteri yang akan uruskan macam biasalah, ambil baju, masuk ke air. Sedangkan COVID-19 itu, virus tersebut masih lagi berada di pakaian, melekat dekat pakaian yang orang yang dijangkiti yang kuarantin tersebut. Jadi jangkitan itu boleh berlaku.
Dan si isteri tu pula mungkin pegang anak, mandikan anak ke apa-apa ke, buat basuhkan baju anak ke, gosokkan baju anak ke, dah menjangkiti. Dan anak tu pula mungkin kalau dah pergi sekolah, menjangkiti kawan-kawan dia lain pula. Nampak tak kerisauan dekat situ? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya memerhatikan media sosial dalam sehari dua ni, walaupun saya tak aktif sangat sebab saya sibuk dengan Forever Living. Sebab bulan ini saya memang tengah mengejar qualification. Tetapi saya perhatikan juga media sosial. Saya perhatikan begitu ramai sekali pihak yang telah meminta kerajaan agar tidak lagi membiarkan mereka ini menjalani kuarantin wajib di rumah masing-masing. Sebaliknya, suruh mereka yang pulang luar negara ini jalani kuarantin wajib dekat asrama-asrama milik kerajaan. Tak perlu di hotel pun, tetapi di fasiliti-fasiliti milik kerajaan cukup 14 hari jalani kuarantin wajib dekat situ. Biarkan para frontliners, biarkan mereka yang yang terlatih ini, yang berkelayakan untuk menguruskan linen-linen mereka, pakaian-pakaian mereka. Dengan ini kita akan memastikan jangkitan itu tidak akan tersebar keluar. Okey? Walaupun ini akan memberikan sedikit kos pada kerajaan, tetapi itulah, sedikit kos ini adalah penting supaya kita tidak lagi terjerumus untuk mengadakan satu lagi PKP. Saya nak tanya anda semua, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya nak tanya anda yang menonton live saya pada ketika ini. Anda mahu PKP yang baru? Anda mahu kembali masuk dalam perintah kawalan pergerakan, tak boleh kerja, tak boleh keluar, tak boleh berniaga semua? Anda mahu kembali dalam PKP di mana anda tak boleh pergi shopping dan sebagainya? Ataupun anda tak boleh hantar anak anda ke sekolah? Anda mahu macam tu? Tolong jawab dengan jujur. Adakah anda mahu untuk kembali ke era PKP? Terpaksa duduk rumah tanpa pekerjaan, tanpa dana, tanpa income. Jadi kalau anda tak mahu, kita minta kepada kerajaan supaya kembalikan sistem kuarantin wajib. Kita perhatikan dekat luar-luar negara, tuan-tuan sekalian. Kita, orang kata apa? Perhatikan dekat luar negara. Okay, saya nak baca satu status daripada Najib Razak yang telah menggariskan benda ini dengan begitu cantik sekali, tuan-tuan sekalian. Saya akan bacakan insya-Allah status beliau yang telah beliau karang pada hari ini. Baik, saya bacakan ya. Kerajaan telah memaklumkan 707 orang warga Malaysia telah pulang ke tanah air semalam dari 11 buah negara melalui KLIA dan juga KLIA 2. Okey. Daripada 707 orang itu, 706 warga diarahkan untuk menjalani kuarantin wajib di rumah, manakala seorang lagi dihantar ke hospital. 11 buah negara tersebut, okey, termasuklah Indonesia, di mana jumlah kes COVID-19 pada ketika ini adalah 83,130, kes baru semalam sahaja 1,462. Yang kedua, Qatar, Al-Jahiliyah. Bukan Qatar Al-Jahiliyah, tapi tempat berpusatnya Al-Jahiliyah, media tersebut. Jumlah kes COVID 105,000 lebih, kes baru semalam 421. UAE, jumlah kes COVID 56,000 lebih, kes baru semalam 293. Filipina, kes COVID 62,000 lebih, kes baru semalam 1,787. Hong Kong, jumlah kes 1,000 lebih, kes baru semalam 58. Antara yang sikit lah tapi kes baru 58 banyak juga bang. Pakistan, jumlah kes hampir 260,000, kes baru semalam 2,085. Arab Saudi, jumlah kes 245,000, kes baru semalam 2,613. Dan Jepun, jumlah kes COVID-19 23,000 lebih, kes baru semalam 583. Okey. So, itulah negara-negara di mana pulangnya atau masuknya orang-orang ke dalam Malaysia. Risau tak risau bang? Maknanya mereka ini pulang daripada negara yang orang kata apa, mengalami masalah wabak untuk masuk ke negara ini yang sedang pulih. Bukankah Rasulullah telah bersabda, jikalau satu tempat itu dilanda wabak, jangan kamu masuk, jangan kamu keluar. Dan sekarang mereka keluar dari tempat yang dilanda wabak untuk kembali ke negara kita yang sedang pulih. Dan memandangkan kita tak meletakkan kuarantin wajib dekat fasiliti-fasiliti kerajaan, menyebabkan mereka ini pulang ke rumah, kuarantin wajib ke rumah, tetapi segala peralatan mereka, urusan mereka diuruskan oleh orang yang tidak berkemahiran. Macam mana? Ini yang berlaku sebenarnya. Jadi kita sekali lagi, saya nak menggesa kepada kerajaan, tolong perkenalkan kembali sistem kuarantin wajib. Tolong dengar suara rakyat ini. Kami tak mahu dah duduk dalam PKP. Walaupun PKP menyaksikan jalan kosong, kami jimat tak perlu bayar minyak kereta dan sebagainya, tetapi kami tak boleh kerja.
Kalau kami kerja kerajaan, gaji penuh tak apa. Masalahnya kebanyakan kami ini kerja swasta, ada yang meniaga sendiri. Okay? Kerja swasta, kalau kerja tak jalan, bisnes tak jalan, job tak masuk, mana datang duit? Betul tak? Kalau berniaga sendiri, apatah lagi. Kalau berniaga pasar malam, macam mana? Macam mana mereka nak survive? Dah lah impact daripada PKP fasa 1, fasa 2, fasa 3, fasa 4, fasa 5 dan juga PKPP itu yang baru ini, kan, ada 6 kali PKP, menyebabkan begitu ramai sekali sahabat-sahabat kita yang telah dibuang kerja ataupun telah kehilangan pekerjaan ataupun kehilangan sumber mata pencarian. Jangan ditambah lagi. Inilah pandangan ikhlas kita kepada kerajaan Malaysia. Tolong dengar permintaan rakyat ini. Sedikit pengorbanan berkerajaan adalah perlu untuk memastikan kita tidak kembali menghadapi masalah seperti mana ketika PKP yang dahulu. We cannot afford to have another MCO. Bukan impact kepada rakyat Malaysia saja, tetapi pada kerajaan juga sangat teruk impactnya. Minum dulu bang. Baik, Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya cerita pasal Nipah, saya cerita pasal COVID-19, saya cerita pasal Gardenia, dan juga saya ada, orang kata apa, sentuh sikit lah pasal Slim. Alright. So sekarang ni kita cerita tentang PRK Slim. Alright. Tapi sebelum kita cerita PRK Slim, minta maaf, saya nak cerita dulu pasal Blackout Bersatu, program TUN yang diadakan malam ini pada pukul 8.30 malam tadi start. Dan saya tak tahu dah habis ke belum, saya tak pasti. Diadakan dekat sebuah hotel. Saya tak ingat hotel apa, minta maaf. Cumanya zaman sekarang ini pembangkang kalau buat event untuk orang kata apa, menyatakan bantahan sebagainya, buat ke hotel. Zaman kami pembangkang dulu, kami buat dekat padang, kami buat dekat stadium, kan. Nampak sangatlah pembangkang dulu tak ada duit. Itu kisahnya. Baik. Jadi soalan kita ialah, apa motif Tun Dr. Mahathir untuk membuat himpunan Blackout Bersatu tersebut? Saya nak buka benda ini kepada anda semua untuk anda jawab dekat ruangan komen. Apa yang anda rasa, apa yang anda fikirkan tujuan utama Tun Dr. Mahathir membuat Blackout Bersatu ini pada malam ini? Boleh jawab? Dekat ruangan komen boleh, ataupun anda boleh WhatsApp kat saya boleh, insyaAllah. Dah habis Oh, dah habis dah. Okey, dah habis. Alhamdulillah. Suria Pagi, itu bukan cawan, ini mug. Ini bukan mug, ini kole. Orang kata kole lah, dia macam jak lah, macam jak kan. Dia sedalam, aku tak ingat berapa banyak. Dia di sini lebih kurang dalam 1500 ml, 1.5 liter. Saya memang akan, kalau sekali minum saya akan habiskan banyak ni selalunya. Saya memang kuat minum air. Baik. Alright, dia hentam UMNO. Tak, kita tahu dia akan menggunakan event-event ini untuk menghentam, terutamanya dia akan menghentam Najib lah. Nombor satunya dia akan sentuh pasal Najib, satu. Yang keduanya dia akan sentuh pasal UMNO dan juga Perikatan Nasional. Dan yang ketiga sentuh itulah dia nak mempertahankan diri dia sendiri daripada, orang kata, berkenaan dengan, orang kata apa, berkenaan dengan Allahumma salli Muhammad, bab peletakan jawatan beliau dan sebagainya. Kejap, kita tengok kod Najib dia ada komen pasal ni ya. Kita tengok jap. Oh, tak ada komen lah. Tak ada komen lagi dari Najib. Tak apa, kita biar dulu, tak ada masalah. Cumanya kita nak tahu kenapa Tun Mahathir buat program ini, atas alasan apa. Okay, berdasarkan apa yang kita tahu, tuan-tuan puan-puan sekalian, bersatu ini sebenarnya wujud je. Cuma masalah timbul apabila Tun Dr. Mahathir meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri dan juga meletakkan jawatan sebagai pengurusi Bersatu. Dan yang keduanya, beliau Dr. Mahathir sendiri tidak bersama-sama dengan Bersatu secara en blok. Okey, di mana Bersatu kini bersama-sama dengan blok kerajaan, tapi Tun Mahathir tidak mahu. Jadi secara asasnya Tun Mahathir bukanlah lagi ahli Bersatu. Jadi itu bukanlah satu pemecatan, sebaliknya pengguguran keahlian berdasarkan kepada Perlembagaan Bersatu sendiri 10.2.3. Okey. Cumanya apa yang saya difahamkan daripada rakan-rakan saya, tuan-tuan puan sekalian, antara lain tujuan utama Tun untuk buat benda ini
ialah untuk orang kata apa, nombor satunya cuba untuk masih lagi hendak menarik pengaruh sebenarnya. Tun sebenarnya mahukan pengaruh. Dia nak tarik orang-orang UMNO, dia nak tarik orang-orang bersatu yang tak bersetuju untuk geng dengan UMNO untuk bersama dengan beliau. Nak menunjukkan beliau masih lagi relevan dan sebagainya, dan sebagai satu signal kepada Pakatan Harapan bahawa beliau masih lagi mempunyai taring, dan patutnya Pakatan Harapan, DAP dan juga PAN ini memilih beliau ataupun orang yang dicadangkan oleh beliau sebagai Perdana Menteri berbanding dengan Anwar Ibrahim. Memang kita tahu, secara umumnya memang kita tahu, pergeseran antara Anwar dan juga Tun dalam calon PM ini memang tidak boleh disembunyikan lagi dah. Tak boleh nak elak lagi. Sebab kedua-dua pihak ada kepentingan. Anwar dan tentu mahukan jadi Perdana Menteri. Dan Dr. Mahathir pula, of course, dia letak proksi, iaitu Syafiq Abdal sebagai calon Perdana Menteri. Dan kita lihat DAP dengan PAN pula, dia main kiri kanan. Dia orang kata apa, makan keliling kedua-duanya. Dengan Anwar pun janji macam tu, dengan Mahathir pun janji macam tu. Jadi selain daripada hendak membuktikan dia masih lagi relevan, kita nampak Tun Dr. Mahathir ini menggunakan himpunan Blackout Bersatu ini nak tengok juga sejauh mana kejayaan dia sebagai satu signal bahawa beliau masih lagi mempunyai pengaruh dan sewajarnya dipilih oleh DAP dan PAN ini sebagai peneraju Pakatan Harapan. Kira sekarang ni dia main power struggle lah antara Tun dengan Anwar. Tak percaya? InsyaAllah lepas ni Anwar pula akan mengadakan himpunan beliau sendiri. Ataupun mungkin juga sebenarnya ini merupakan respon daripada Tun Mahathir terhadap himpunan Otai Reformis yang diadakan baru-baru ini, yang menampilkan Anwar dan sebagainya. Mungkin juga itu merupakan respon Tun. Kita tak tahu macam mana keadaannya. Tetapi yang kita tahu, memang kedua-dua ini sedang berperang secara proksi, secara asasi. Memang perang secara proksi. Tun nak meningkatkan kuasa dia, Anwar pun nak meningkatkan kuasa dia. Dan sekarang ini nampak pergeseran itu membawa ke arah pencalonan siapa yang akan mewakili Pakatan Harapan sebagai calon PRK Slim. Dan macam mana kita tahu, PKR nak letak calon dia dan Kem Atuk nak letak calon dia. Dah bergaduh dua kat situ. Yang ini saya akan cerita lebih panjang sebentar nanti, insyaAllah. Okey. Tetapi macam biasalah Tun, dalam ucapan beliau, tidak lain tidak bukan yang dihalakan ialah Najib UMNO dan sebagainya. Mungkin Tun hendak melepaskan geram kerana pada ketika persidangan parlimen baru-baru ini, beliau kena teruk dengan kinabatangan. Memang kena teruk. Anda semua perhati kan persidangan parlimen itu, macam mana Bung Motaradin, dia tak hentam Tun tau, tetapi dia cuma menyatakan apa yang Tun buat. Dia nak menyatakan apa yang Tun buat, dan Tun memang tak boleh jawab benda tu. Dan Tun sebagai seorang tua, dia akan sentap. Tu je. Dia tak ada jawab benda tu, jadi dia akan jadi sentap. Itulah saja. Dan terus duduk, terus tak nak jawab dan sebagainya. Itu yang berlaku. Dan mungkin Tun menggunakan program malam ini untuk melepaskan geram. Kita tengok jap. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian, kita jangan layan Lokman Bakar. Tak payah layan Lokman Bakar, no problem. Tak perlu layan dia beliau, insyaAllah. Baik, kita tengok jap tuan-tuan dan puan sekalian, insyaAllah. Nur Azman, Tun nak beritahu semua dia tak salah letak jawatan. Yang salah Najib, Muhyiddin, salah Doraemon, salah Ultraman, salah tu, salah. Itulah kisahnya. Baik, kita baca jap tuan-tuan sekalian, kita baca komen-komen. Okey. Aditya Pratama, Atuk adalah benar rancang tu. Betul. Yang ni saya akan ulas sikit kejap lagi. Okey, insyaAllah. Cak Ishak, Mahathir mana ada selain buat fitnah perhimpunan nak bagi orang dengar fitnah Atuk tu. Tu kisahnya. Baik, tengok jap. Asrimat, tujuan dia nak jadikan anak dia sebagai Perdana Menteri. Itu memang Atuk punya, orang kata apa, matlamat jangka masa panjang. Cuma dia tak nak nampak sangat, jadi letakkan Syafiq Abdal sebagai calon Perdana Menteri. Proksi lah kiranya. Baik. Asyah Arpah, Tun M seperti biasa dia hentam UMNO, terutamanya Datuk Najib. Itulah dia. Tun ni memang sayang betul dengan Najib sebenarnya. Sebab tu tiap-tiap kali mesti sebut nama Najib. Kesian pula aku tengok. Alright. Ahmad Muhaimin Abdul Rashid, gila nak berkuasa dan melindungi harta beliau dan anak-anaknya. Okey. Sekejap. Mahathir akan buat Parti Putra. Lambat Lokman, Parti Putra dah ada. Ini betul-betul lambat.
Parti Putra di bawah pimpinan Ibrahim Ali memang dah wujud dah Parti Putra tu. Alright. Okey, Awang Sam. Sekarang makin nampak Mahathir tersungkur dengan hina dan macam peminta sedekah. Allahu Akbar. Sekejap ya. Muhammad Isa, tak perlu kita bandingkan dengan live hantu gigi. Okey, Iswandi Murni ini tuan-tuan puan-puan sekalian, sikitlah Iswandi Murni Beliau ialah memang merupakan pimpinan PKR Sarawak. Bukan ahli biasa lagi dah, memang pimpinan PKR Sarawak. Dia memang seorang yang sangat-sangat rapat dengan kepimpinan tertinggi PKR pusat. Dia rapat dengan Anwar, dia rapat dengan Rafizi dan sebagainya. Jadi merupakan satu benda yang tidaklah satu kepelikan bagi kita. Anda kata kalau beliau menggunakan live beliau untuk memuji-muji Bang Non, untuk menaikkan PKR, untuk menaikkan tim dia. Satu benda yang memang kita rasa biasalah. Dia adalah seorang penyokong politik, memang nampak sangat menyokong siapa. Live dia pun kadang-kadang pakai baju keadilan dan sebagainya. Jadi kita tak perlu rasa macam boring apa-apa. Itu hak dia, kita terima. Itu hak dia, tak ada masalah. Macam live saya pun kadang-kadang saya puji PAS kan, walaupun saya ada hentam PAS juga kan. Saya orang PAS, saya penyokong PAS, saya juga ahli PAS, walaupun saya bukanlah seorang pemimpin. Saya juga memuji PAS kadang-kadang. Tetapi dalam masa yang sama juga, kalau ada benda yang tak betul pasal PAS, saya akan cakap. Itu beza saya lah dengan orang lain. Baik. Muhammad Amir, Sepang dan Khalid Syiah ke? Sebenarnya tuan-tuan puan-puan sekalian, menyebut tentang Syiah ni, sebenarnya dari dulu lagi kita dah mention dekat FB, dekat mana-mana media sosial, bahawa kalam mereka iaitu kafir yang baik itu lebih baik kafir yang jujur banding dengan Muslim yang tak baik itu kan. Sebenarnya itulah kalam daripada ulama Syiah. Yang itu semua kita tahu, memang kita tahu sangat-sangat. Okey, cumanya benda itu jadikan sebagai mantra, dan mereka secara sengaja neglect untuk menyatakan bahawa punca daripada kalimat tersebut ialah daripada ulama Syiah. Okey, jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, kita tak nak sampai kata mereka ini Syiah. Cumanya kalau mereka menggunakan ulama Syiah sebagai rujukan mereka, dan kita faham sendirilah. Okey, dan saya pernah membuat satu video khusus untuk menjawab tentang benda yang mereka katakan ini tentang kafir jujur, Muslim tak jujur dan sebagainya. Ringkas kita kata, kita asyik banding kafir yang jujur versus Muslim tak jujur. Kenapa tak nak banding kafir yang jujur dengan Muslim yang jujur? Ataupun lebih tepat, di Malaysia ini susah nak cari kedua-dua jujur, betul tak? Kalau kita nak cerita betul-betul, kita bandingkan pula kafir yang tak jujur dengan Muslim yang tak jujur, dan siapa yang patut kita pilih? Nak banding apple to apple, jangan banding benda secara tak adil. Bila kita cerita tentang orang jujur dengan orang tak jujur, sudah tentulah kita akan pilih orang jujur, betul tak? Tak kira kafir ataupun Muslim kan? Tetapi dengan membandingkan secara sempit macam tu, kafir jujur versus Muslim tak jujur, adakah seluruh Muslim kat Malaysia ini tak jujur belaka? Ataupun adakah orang-orang kafir ini semuanya baik-baik belaka macam malaikat? Tak boleh cakap macam tu. Kafir yang jujur itulah yang tidak membenarkan SPRM untuk menyiasat skandal terowong dekat Pulau Pinang. Itulah kafir yang jujur bagi korang sebenarnya. Kafir yang jujur mengatakan bahawa, okey, kita tengok ini kafir yang jujur Kafir yang jujur kata sesi soal siasat SPRM satu bentuk penderaan, kata kumpulan pendesak. Dia tak cerita pula bila Syed Saddiq kena siasat sampai 11 jam duduk dekat pejabat SPRM. Bukan duduk lock up tau, duduk dekat rumah tahanan. Rumah tahanan ni ada kursi, ada sofa, ada TV semua. Bukannya 11 jam itu straight bercakap tak berhenti. Ada masa rehat, ada masa solat, ada masa pergi berak pun kalau nak pergi berak. Bukannya 11 jam tu duduk dekat pejabat macam kita tengok cerita orang putih, duduk dekat pejabat soal siasat tu, and then digrill. Tak, dia tetap duduk dekat sofa, dia tetap ada masa nak makan, dia tetap ada masa nak solat, dia tetap ada masa nak macam-macam. Cumanya 11 jam itu adalah tempoh beliau ditahan untuk disoal siasat. Itu sahaja. Tapi bila kena kat geng sendiri, mulalah kata ini merupakan satu penderaan bla bla bla. Saya bukan penyokong Najib, tetapi saya nak cerita sikit. Bagaimana pula dengan kejadian sekumpulan anggota penguatkuasa menyerbu rumah Najib Razak pada tengah-tengah pagi buta ketika orang nak tidur dan sebagainya, untuk menggeledah satu rumah sampai orang itu tak ada tempat untuk berehat, terpaksa duduk tidur dekat sofa tengah-tengah pagi buta.
Adakah itu bukan satu penderaan? Kita tanya juga. Bila kita cakap macam ni, jangan cakap kita ni macam Najib. Tak. Kita nak cakap benda yang betul. Benda yang orang kata apa, fair and square comparison kat sini. Adakah dengan menyerbu rumah orang pada ketika itu sampai ke dalam bilik tidur semua nak selongkar everything semua, sampai orang tak boleh berehat, tengah pagi buta macam tu, itu bukan penderaan. Syed Saddiq ini dibawa ke tempat tahanan SPRM. Dan tempat tahanan SPRM ini lebih kepada rumah. Bukannya macam pejabat kerusi kegas letak gari kat tangan, tak ada. Itu masalahnya. Jadi kita nak cerita juga masalahnya. Adakah bila kena kat geng sendiri, maka ini merupakan satu penderaan? Tapi kalau kena dekat geng orang lain, oh tak apa, no problem, memang patut disiasat macam tu. Macam tu ke? So di manakah keadilan? Anda sibuk memperjuangkan tentang keadilan. Anda mencerita tentang kesaksamaan. Tetapi bila anda sebut pasal benda ini, dan bila anda sebut tentang benda ini sekarang, dan anda gagal menyatakan perkara ini dulu, bermaksud anda sendiri tidak adil. Anda ialah hipokrit. Alright? Nak tahu siapa yang kata benda ni? Dia kata ialah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia perlu menghentikan sesi siasat yang lama kerana ia merupakan satu bentuk penderaan psikologi, kata kumpulan pendesak Teo Beng Hock Trust for Democracy. Teo Beng Hock punya nama, gunakan nama Teo Beng Hock. Kenapa? Mana pergi Teo Beng Hock Trust for Democracy, TBTA, PHTD ni? Mana pergi mereka ketika Najib Razak diserbu tengah-tengah malam sampai orang tu tak boleh tidur? Semata-mata kerana satu dakwaan. Mana pergi dia? Kalau betul prosedur je, patut panggil Najib Razak ambil pergi, berikan awal tu, orang kata apa, nak selongkar, ada warrant apa, datang awal-awal, bukan tengah-tengah malam masa orang tidur. Bukankah itu satu penderaan psikologi? Apatah lagi pula Najib dengan Rosmah tu warga tua, warga emas, kan? Syed Saddiq ni kurang-kurangnya masih lagi umur 26-27 macam tu, still young. So janganlah hanya menyalak bila kena kat geng sendiri, tapi bila kena kat orang lain, anda diam. Itu bukan demokrasi, itu demo yang crazy. Okay? So kita menyebut tentang Syed Saddiq pasal tu tadi. Alright. Baik, kita sebut lagi pasal Mahathir ni sebagainya. Apa-apa hal pun kita masih lagi menunggukan update. Kalau ada apa-apa update baru daripada ni, saya nak sebut sikit. Saya dah cerita pasal Syed Saddiq, tak perlu akan cerita tu. Saya nak sebut sikit pasal orang kata apa, kecenderungan geng-geng Pakatan Harapan ini untuk orang kata apa, berkisarkan isu mereka tak ada satu benda yang picis. Okay, macam mana kita tahu sekarang baru-baru masa persidangan parlimen yang awal-awal itu berlaku satu isu yang saya rasa bukan bersamana pun, tetapi dibesar-besarkan, di mana masa ketika itu Aziz Rahim orang kata apa, didakwa oleh Kasturi Pato, orang kata buat body shaming kat dia, bersikap resis sebagainya kerana manggil dia gelap. Sedangkan kalau kita tengok pun gambar-gambar yang telah disertakan dekat media-media, termasuklah media pro Pakatan Harapan sendiri, memang betul pun gelap masalahnya. Tak nampak, aku pun tak nampak masalahnya. Bukan disebabkan kulit dia gelap, tetapi kerana lighting dekat situ memang gelap. Aku tak nampak siapa bercakap masalahnya, kan? Jadi isu gelap ni, saya kata rasa buka benda ni sebab benda ni macam picis, tapi cuba dibesarkan oleh puak-puak Pakatan Harapan ni, sampai nak buat forum, sampai nak buat simposium, sampai nak buat kenyataan itu, kenyataan ini sebagainya, nak riding sangat dengan isu gelap ni. Come on lah, take a break lah. Come on, take a break. Janganlah sampai isu-isu yang bodoh macam ni pun engkau nak bawa sampai ke kiamat, kan? Nampak sangat korang ni sebenarnya tidak ada apa-apa agenda untuk rakyat pun, tapi korang hanya mencari satu isu-isu untuk orang kata apa, memberikan tekanan kepada setengah pihak supaya orang kata apa, mewujudkan persepsi bahawa kita ini racist dan sebagainya. Alright, saya nak baca satu status daripada sahabat saya, iaitu Arif Faizal Maulana Arifin, di mana tajuk beliau lah Pakatan Harapan tiada agenda untuk rakyat. Saya nak bacakan benda ni kepada anda semua. Baik. Agak banyak juga isu-isu yang keluar dalam seminggu dua ini. Antaranya ialah sidang parlimen terkini. Sejak awal persidangan lagi, kita telah dihidangkan isu-isu yang
menjadikan kepanasan suhu di Dewan Rakyat, mengatasi kesejukan penghawa dingin yang dahulunya menyebabkan MP-MP Pakatan Harapan sering ponting daripada menghadiri sidang parlimen. Itulah kisahnya. Baik. Namun timbul satu kejadian yang agak mencuri perhatian umum ketika persidangan ini, adalah berkaitan mantan PM7 yang telah dibalun oleh MP kerajaan. Isu ini telah mengundang pelbagai reaksi serta kritikan dan pandangan umum. Tapi nak kritik pun buat apa? Pendek kejap. Kita ulas sikit. Saya faham ramai yang agak tak setuju bila kita balun Tun Mahathir dekat Dewan. Masing-masing mengatakan bahawa dia tu orang tua, banyak jasa, tak boleh dibalun macam tu. Jangan keras sangat dengan Tun, jangan kurang hajar dengan Tun. Nombor satunya, bang, wake up. Bangun. Itu parlimen. Bukannya tempat rumah tua-tua. Bila namanya parlimen, every single ahli parlimen dan tu levelnya sama. Bermaksud kalau engkau pembangkang, ialah pembangkang. Aku kerajaan. Engkau MP, aku MP. Maknanya semua orang ada level playing field. Tidak ada tua, tidak ada muda. Okay? So kalau kita nak berbahas, kita berbahas betul-betul. Kita cerita fakta betul-betul. I don't care if you're old or not. Dalam perdebatan, tidak ada satu perkara yang kita panggil sebagai menghormati orang yang lebih tua. Itu tidak bermaksud kita kurang hajar, tetapi kita tak perlu untuk menarik perkataan kita semata-mata kerana konon-konon dia tu orang tua. Kalau betul dia orang tua dan tidak boleh diperlakukan sebegitu rupa, jangan jadi ahli parlimen. Sebab di parlimen adalah tempat orang akan bertikam lidah, akan berdebat, akan berbahas. Apa yang kau cakap, orang akan balas balik. Apa yang kau sembang, orang akan tembak balik. Kalau kau cakap A, orang akan tembak kau B, C, D, E, F, G, H. Kalaulah kita tak nak Tun ini dibelasah kerana dia orang tua, dia negarawan, sepatutnya Tun dah bersara lama dah. Tak payah jadi MP lagi. Apatah lagi bercita-cita hendak menjadi Perdana Menteri. Kita tidak perlu orang yang cepat sentap untuk menjadi wakil dalam kerajaan. Dan kita tidak boleh mendirikan kerajaan ini berdasarkan kepada sentimen. Kita dah buat silap. Rakyat Malaysia majoritinya buat silap ketika PRU ke-14 hari itu. Kerana sentimen kesiankan Mahathir, kerana Mahathir mengeluarkan air mata buayanya dalam satu iklan, Atuk nak membetulkan kesilapan yang mungkin Atuk lakukan, menyebabkan rakyat mengundi Pakatan Harapan. Apa jadi? Apa jadi pada kerajaan? Apa jadi pada negara ini kerana kita mengundi berdasarkan sentimen? What happened to our country? Saham merudum. Pelaburan baru tak masuk. Pelaburan yang ada dikecilkan. Harta banyak dijual. Ekonomi kita tak pulih-pulih. Masalah hubungan antara kaum. Kementerian-kementerian yang dihuni dan diterjui oleh menteri yang tak kompeten langsung. Banyak sangat perkara-perkara yang tidak cantik berlaku dekat negara ini. Kerana apa? Kerana kita mengundi berdasarkan sentimen. Yang ni saya kena ulas. Sebab banyak orang duk kata tak baik buat Tun macam tu. Dia orang tua. Dia memang dia juga yang bawa kau masuk UMNO. Dia je menaikkan kau. Kalaulah kita cerita kalau dia dulu pernah macam tu, kan, tak payahlah kita orang kata apa Anwar Alon Tun. Sebab dulu yang naikkan Anwar pun Tun juga. Yang naikkan Anwar sebagai timbalan Perdana Menteri, yang meletakkan Anwar sebagai the next calon PM tepi sampai kesudah, ialah Tun juga. So kenapa lawan Tun? Tak payah lawan. Betul tak? So minta maaf cakap, mungkin ada yang tak setuju dengan saya, but in parliament there is no age limit. Tidak ada orang kata apa limitasi umur itu. Maknanya kalau kau ahli parlimen, I don't care how old you are or how young you are entitled to be grilled inside the parliament. Tak kira anda setua mana atau semuda mana, anda memang akan digoreng ataupun disalai habis-habisan dekat parlimen. Sama ada anda menyalai balik ataupun anda berdiam diri. Antara dua tu je. Tetapi no sentimen-sentimen. Okey? Mana faham Macam hari tu saya berdebat dengan Haji Makhtar. Dia lebih tua dari saya, kan? Dan dia berulang kali cuba merendahkan saya dengan menyatakan bahawa saya jauh lebih muda. Taklah muda sangat pun, umur aku 40 pun. Okey? Dan saya juga berada di zaman reformasi. Okey? Tetapi dalam perdebatan one on one,
tidak ada tua muda. Yang ada cuma hujah dan fakta. Kau ada hujah kau, aku ada hujah aku. Kita bentangkan hujah kita bersama-sama. Baru betul. No age restriction. Baik. Tapi at least Haji Makhtar tu beranilah beri Luqman Bakar. Kita minta dia call pun tak pernah call pun. Telur ada agaknya tercabut mana-mana kot. Tertinggal dekat cokit ke apa tak pasti pula. Telur Luqman Bakar dia pergi mana. Baik, kita sambung cerita ya. Isu ini telah mengundang pelbagai reaksi serta kritikan dan pandangan umum. Ada yang bersuara simpati, ada yang gembira, gembira ramai juga, dan boleh dikatakan bermacam-macam lagi suara luahan terhadap peristiwa ini telah dilontarkan oleh netizen yang mengikutinya. Luahan tersebut adalah benar berdasarkan pandangan dan sentimen masing-masing. Okey, namun perkara yang harus juga diambil tahu ialah hakikat yang dikatakan sepak terjang politik. Okey, sepak terjang politik. Baik. Kita juga berasa simpati terhadap Mahathir. Apatah lagi adab budaya kesopanan yang telah diterapkan kepada kita untuk sentiasa menghormati seorang lebih tua daripada kita, lebih-lebih lagi kepada yang seusia beliau. Tetapi kita juga harus berpijak di bumi yang nyata. Bagaikan mutiara kata bahawa apa yang kita tanamkan, maka itulah hasil yang kita akan tuai. You will reap what you sow. Tu pepatah bahasa Inggeris. Baik. You will reap what you sow. Engkau akan tuai apa yang kau tanamkan. Baik. Sepatutnya ketika di hujung usia, setiap orang dah lama dah berundur dan mencari kedamaian serta ketenangan hati untuk mendapatkan keredaan ilahi. Mengapakah harus memilih untuk masuk ke gelanggang sabung sedangkan usia di penghujung senja? Bukankah pengalaman pada masa lalu sepatutnya sudah boleh menjadi sejarah pengajaran untuk dikenang? Ataupun adakah tidak pernah terfikir untuk mencermin diri dahulu sebelum berkeputusan bersabun di gelanggang? Ini kata-kata Arif tadi Maknanya setuju dengan apa saya cakap. Baik. Seterusnya kita juga disajikan sandiwara kemunafikan yang telah dilakukan oleh beberapa pimpinan pembangkang yang berlagak suci bagaikan berstatus wali. Lebih-lebih lagi dengan agiran babak yang menceritakan tentang watak hipokrit seorang pemimpin yang sentiasa memperihalkan carik di kain orang lain walhal koyak rabat di pakaian sendiri. Usahlah jadi kerajaan 22 bulan pun gagal. Jadi pembangkang pula tidak tahu peranan utama iaitu sebagai check and balance isu rakyat. Waktu persidangan dihabiskan dengan pembelahan isu-isu yang kecil macam gelap dan sebagainya. Apapun, satu perkara yang diharapkan dapat diambil perhatian segera oleh kerajaan adalah untuk memastikan dewan tersebut memiliki pencahayaan yang sempurna dan baik kerana didapati wujud beberapa kawasan yang agak gelap sehingga menimbulkan salah faham dan ketegangan. Yes, masalahnya bukan gelap sebab kulit kau, tapi masalah sebab lighting. Okey, sebab lighting. Dan menceritakan tentang gelap ini, mereka Kasturi Pato siap kata nak kata apa? Siap kata nak nak bawa ke jawatankuasa khas parlimen bla 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 hanya kerana perkataan gelap. Lupa ke dahulu ketika ceramah DAP pernah menyatakan, saya tak ingat siapa, tapi pemimpin Cina DAP saya lupa siapa, menyatakan Zamri Abdul Kadir, mantan Menteri Besar Perak, sebagai hitam metalik. Bukankah itu body shaming namanya? Dekat ceramah politik. Dan ceramah politik itu disambut dengan hilai tawa oleh penyokong-penyokong politik. Digambarkan sebagai hitam metalik. Bukankah itu body shaming? Bukankah itu rasisme? Mengapa bila kena ke batang hidung sendiri, menjegit-jegit, melolong-lolong kata ini satu penindasan terhadap kaum dan juga wanita? Kenapa bila Zamri Abdul Kadir juga dihina sebagian rupa, kenapa tak nak cakap macam tu pula? Kan? Belum cerita lagi perkataan-perkataan yang kurang senang dilemparkan secara body shaming dan sebagainya kepada orang lain yang saya memang saya dah sebut kat sini. Saya pula kau ni. Sekejap saya ada orang datang kejap. Bagi saya seminit. Ada orang tekan bel.
Kejar tuan-tuan, seminit. Okey tuan-tuan puan-puan sekalian, sorry. Ada tetamu datang rumah nak beli produk Forever Living. Memandangkan bini aku tertidur, maka aku terpaksa buka. Baik. So kita berhentilah pasal pasal gelap dan sebagainya. Okey. Sebelum saya cerita pasal Cini tuan-tuan puan-puan sekalian, saya sebenarnya baru saya teringat saya nak bawa satu isu apa malam ni. Saya nak bawa satu perkara yang sebenarnya merupakan satu perkara sensitif sebab kita telah memecahkan lubang mereka, tetapi saya wajib bawa juga supaya anda tahu. Iaitu mungkin anda pernah dengar benda ni, mungkin tak pernah dengar. Benda yang kita panggil sebagai bangsar bubble ataupun busa bangsar. Okey? Busa bangsar. Apakah itu bangsa bubble? Apa kita tahu busa bangsar? Kita akan terangkan kat sini tuan-tuan. Benda ini ada kaitan rapat dengan politik negara kita sebenarnya. Saya akan cerita. Baik. So, saya akan bacakan tuan-tuan sekalian tentang bangsa bubble ini yang telah dipecah lubangkan oleh The Patriots. Helmi, aku lupa nama Helmi penuhnya. Alright. So, The Patriots telah memecah lubangkan berkenaan dengan bangsa bubble ini. Saya akan bacakan apakah itu bangsar bubble atau bubble ataupun busa bangsa ini. Baik, anda dengar Bangsa bubble, realiti Twitter jaya perlu tahu. Baik. Korang tahu tak di media sosial lain, masyarakat Twitter selalu dikaitkan dengan perkara-perkara seperti woke, liberal dan sudah tentulah bangsa bubble merujuk kelompok Malay urban ataupun Melayu bandar yang tak faham pandangan masyarakat Melayu secara keseluruhannya. Okey. Bangsa bubble ini adalah satu terma merujuk kepada golongan yang hidup senang dan berpendidikan tinggi berbanding majoriti rakyat Malaysia. Mereka tinggal di koridor bandara Kuala Lumpur lah. So, tapi secara asasnya majoriti diorang kat situ. Tapi ada saja mereka ini yang duduk dekat tempat lain. Nah, contohnya mungkin duduk kat Johor ke, mungkin duduk dekat Petaling Jaya ke, mungkin duduk dekat orang kata apa, dekat Perak ke, mana-mana dekat Penang ke. Tapi mereka ini digelarkan sebagai bangsa bubble. Okey. Jadi bila ada isu berkaitan hak asasi manusia, kebebasan kehakiman, kebebasan media, status antarabangsa, reformasi syarikat berkaitan kerajaan dan lain-lain, merekalah yang orang pertama bangun lantang membantah ataupun menyokong dan juga berdemo. Maksudnya ialah dia akan sokong hak asasi manusia yang tak ada batasan, kebebasan kehakiman bla bla bla, dan status bangsa macam ISIL whatever tu dia nak sokong semua. Mereka yang akan fight benda-benda macam ni. Alright. Nak tahu tak siapa yang jadi aktivis lembu gila bodoh telajak? Nak tahu tak siapa yang terlebih berkempen untuk BLM sampai menyerang budaya dan tradisi Melayu? Nak tahu tak siapa yang menentang hak 153 orang Melayu seperti UiTM, MARA dan sebagainya? Nak tahu tak siapa yang mengatakan Melayu sebagai pendatang? Inilah dia. Golongan bangsa bubble ini. Melayu yang tak sedori ini. Okey? Baik. Golongan elit bandar ini adalah penentu populariti bakal pemerintah di kawasan urban, kawasan bandar. Dan hanya ahli politik yang tunduk dan berfikiran seperti mereka sahajalah yang layak menang di kawasan-kawasan mereka. Okey? Nora Bakri. Kejap lagi saya baca komen anda insyaAllah. Baik. Masalah pada golongan elit bandar dan anak-anak mereka ini, tuan-tuan sekalian, baik, yang bersepah dekat Twitter. Sebab tengok Twitter ni masalahnya banyak diundi oleh golongan macam ni tau. Okey, mereka tidak memahami naluri majoriti Melayu yang lain dan berpendapat bahawa mereka membawa suara majoriti Melayu. Diorang buat tu nama bubble. Diorang duduk dalam bubble diorang saja. Diorang tak tengok luar. Diorang tak tahu majoriti Melayu tu nak apa. Yang diorang tahu, oh kami Melayu, kami bawa majoriti Melayu. Sebab mereka kata mereka ada kedudukan, mereka elit. Alright. Mereka juga menganggap kebolehan berbahasa Inggeris sebagai ukuran kepandaian. Bercakap Melayu ni macam allergic sangat bagi diorang dan nampak low class. Sebab tu golongan yang perjuangkan semua ni, kan, perjuangan bangsa Bubble 7 ni, kita akan nampak diorang ni 24 jam nak speaking je. Konon-konon nak nampak macam intellectual.
padahal tak intelek mana pun masalahnya. Tu kisahnya. Sampai ada level, ada seorang influencer ni buat challenge cakap bahasa Melayu penuh sepanjang hari dia. Seorang Melayu buat cabaran bercakap bahasa Melayu 24 jam tanpa perkataan English, walaupun seluruh hidupnya tinggal di Malaysia. Kau bayang, orang Melayu macam aku buat challenge, buat satu cabaran, cakap satu hari suntuk bahasa Melayu saja, tak ada bahasa orang putih. Nampak macam bodoh kan? Tapi itu hakikatnya. Inilah bangsa bubble, tuan-tuan sekalian. Baik. Dan dek kerana mereka ini lantang menyerang segala perkara berkaitan dengan Melayu dan kebetulan pula dalam waktu yang sama mereka sedang menolak kelompok Melayu majoriti menjauh ke kanan dan kebetulannya kebanyakan mereka ini sokong Pakatan Harapan, maka tempiasnya pergi ke Pakatan Harapan. Alright, dekat media sosial ini yang kebanyakannya dia tak dikuasai oleh Urban Malay ni. Okey, media sosial ni kebanyakannya tidak dikuasai oleh golongan bangsa bubble ini. Okey, macam contoh FB, Insta, kan? Dia tak kuasai benda ni. Maka Pakatan Harapan dikecam oleh majoriti Melayu yang konservatif sebagai membawa ancaman kepada identiti Melayu Islam Malaysia. Maksudnya dekat FB kita akan perhatikan kalau dekat FB Pakatan Harapan lauk. Dekat FB Pakatan Harapan memang lauk. Tetapi dekat Twitter tuan-tuan sekalian, Pakatan Harapan power. Sebab apa? Sebab mereka yang menyokong Pakatan Harapan, geng-geng bangsa bubble ini, mereka banyak main dekat Twitter. Tapi mereka tak main kat FB. Sebab tu kalau kita perhatikan banyak komen tweet yang macam bangang, kebanyakannya datang daripada Twitter, dan bila kita tengok FB diorang, tak ada benda pun FB diorang. Diorang banyak main dekat Twitter. Tu kisahnya. Okay. So, cuba bawa isu macam konsen, macam lebu gila bodoh terajak, kan, tuduh Melayu pendatang, hapuskan UiTM semua bagai, anda akan dikecam oleh mob attack yang anda sendiri tak tahu datang dari mana. Bahkan isu pembincangan di Twitter ini diejek oleh pelbagai meme oleh netizen FB. Okey, banyaklah geng-geng Twitter ni kena belasah ke FB sebagainya. Betapa orang Melayu sangat bencikan golongan bangsa bubble, tuan-tuan puan-puan sekalian. Korang tahu tak yang Najib Razak sebelum PRU sama level dibenci dekat FB macam dia terima dekat Twitter, tiba-tiba pula dekat FB dia jadi hero. Nampak tak? Sebab punya orang menyampah dengan geng-geng macam yang belagak bagus macam ni. Warga Twitter yang terperangkap dalam bubble tersendiri mereka ni mesti pelik. Najib dulu kan dekat FB, dekat Twitter ni memang kena belasah saja, tak popular langsung pun. Tapi kenapa dekat FB dia popular gila? So macam itulah kisahnya. Dia sama kes macam dekat Trump lah, dekat Donald Trump dekat US. Okey, sebenarnya kalau ikutkan Trump ni karut dari tuan-tuan sekalian, serius karut. Tapi oleh kerana Demokrat pula diselubungi oleh gong-gong libertad, okey, golongan-golongan yang terlampau bebas sebagai ni, jadi masyarakat Amerika Syarikat yang orang kata apa, tak suka ideologi macam tu, dia menyatakan sokongan kepada Trump. Nampak tak macam tu? Tu kisah dia. Jadi tuan-tuan sekalian, bangsa ini memang bangsa bubble. Sebut sedikitlah pasal bangsa bubble. Kenapa bangsa bubble? Nama bangsa bubble. So, dia bermula dengan satu grup FB yang kebanyakan ahlinya adalah golongan keluarga T20, orang-orang kaya-kaya lah. Okey, mereka ngakulah duduk kat bangsa. Sebab kalau korang duduk kat KL, let's say kalau korang kata korang orang bangsa, orang akan pandang kau high class. Sebab bangsa ni memang tempat orang kaya-kaya lah kat KL ni. Okey, secara asas dia. That's why diorang nak belagak. Padahal duduk mungkin dekat Kampung Kerinci pun, tak duduk dekat Padang Dalam, tak duduk dekat kampung Kerinci lama dia pun. Tapi oleh kerana sebelah dia bangsa, dia mengaku dia duduk dekat bangsa. Nampak macam kelas sikit, padahal tak kelas mana pun. So itulah nama dia, bangsa bubble. Jadi kalau korang perhatikan dekat Twitter dengan FB berbeza reaction, jangan terkejut. Memang crowd dekat Twitter dengan crowd dekat FB adalah sangat-sangat berlainan. Tetapi kita tak boleh rasa selesa. Kita kena cari jalan untuk menerobos masuk ke dalam crowd Twitter pula. Itu cabaran buat pemimpin-pemimpin muda dalam Muafakat Nasional dan to some extent Perikatan Nasional, insyaAllah. Saya minum sekejap Baik. So, kita punya main issue. Saya buka peralihan sama-sama kita main issue ni. Alright. Okay.
Kita buka talian sebenarnya kita cerita isu tentang PRK Cini. Saya nak bacakan pandangan daripada Dr. Iza Zamri yang mereka WhatsApp kepada saya berkenaan dengan orang kata apa, kenapa Pakatan Harapan ini lebih berminat untuk bertanding di Cini pula, di Slim berbanding dengan di Cini. Okey. Pada pandangan Dr. Iza, kenapa PKR serta Kemtun ingin bertanding dekat Dun Slim berbanding dengan Cini? Yang pertamanya, arwah YB Slim dari UMNO hanya memenangi majoriti 2,183 undi saja berbanding dengan calon bersatu iaitu orang kata apa 6,144 undi dan juga PAS 4,103 undi. So, dari satu segi jalan mudah lah. Dekat Cini diorang tak akan bertanding sebab diorang tahu diorang akan kalah teruk. Diorang tak akan berani. Tu kisahnya. Jadi ini menunjukkan bahawa Pakatan Harapan ni dia nak bertanding pun semata-mata kerana mereka nak menang. Itu sahaja. Bukan untuk membawa aspirasi rakyat. Nampak tak kat situ? Dekat Cini bukan tak ada penyokong Pakatan Harapan. Dekat Cini bukan tidak ada penyokong PKR. Betul tak? Tetapi oleh kerana Pakatan Harapan ini takut kalah dan mereka tahu mereka tak ada harapan, jadi mereka tak nak meletakkan calon. Bagilah macam-macam alasan, COVID-19 lah, itulah, inilah. Sedangkan PRK Cini juga terletak di dalam kaulat ketika PKPP. Sama macam PRK Slim ini terletak dalam PKPP. Jadi kalau dia betul-betul nak letak calon dekat Slim, kenapa tak nak letak calon dekat Cini? Jadi ini menunjukkan satu, Pakatan Harapan tidak pernah mementingkan aspirasi rakyat. Mereka hanya mementingkan kemenangan sahaja. Yang penting mereka menang. Okey? Yang kedua, bagi saya secara peribadi, kalaulah Pakatan Harapan meletakkan calon dekat Cini, dia tidak akan mengubah status quo apa-apa. Kerana kerajaan negeri Pahang still solid di bawah Barisan Nasional dan juga PAS, Muafakat Nasional. Solid bawah Muafakat Nasional. Pakatan Harapan kurang, orang kata apa, kurang wakil dekat Pahang. Berbeza dengan Perak. Perbezaan antara Kerajaan Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan dekat Perak tidak begitu banyak. Hanya dibezakan dengan beberapa kerusi sahaja. Jadi, bila bertanding dekat Slim, mereka akan nampak jika mereka boleh menang dekat Slim, maka mereka akan, orang kata apa, mengurangkan jurang dengan Kerajaan Perikatan Nasional dan mungkin mereka akan boleh cuba untuk menyaksikan lompatan-lompatan yang menyeberang jalan ke arah Pakatan Harapan pula. Lalu mereka dapat membentuk kerajaan negeri Perak yang baru. Jadi tuan-tuan puan sekalian, saya cakap terus terang, Pakatan Harapan bukanlah sebuah gabungan yang mengutamakan anda. Mereka tidak pernah mengutamakan rakyat. Kalau betul mereka ingin membawa suara rakyat, membawa mandat rakyat, mereka akan terus bertanding dekat Cini. Mereka tidak akan sekadar memilih-milih mana aku nak bertanding, mana bertanding. Ternyata bang, dekat Cini seorang pun tak nak masuk. Seko pun, tak kira PAN ke, DAP ke, Kemtun ke, PKR ke, semua tak nak masuk kat Cini. Tapi dekat Slim, PKR dengan Tun boleh bergebut nak masuk dekat Slim. Macam mana tu? Dr. Iza kata pula kat sini tuan-tuan sekalian, satu perkara lagi yang beliau rasakan kenapa PKR dengan Tun ni bergebut nak bertanding dekat Cini. Bagi beliau, ini merupakan satu indikator sebenarnya bagi menghadapi PRU ke-15. Iaitu bagi kamp PKR, dia nak tengok sejauh mana kekuatan PKR ini boleh pergi tanpa ada kamp Azmin dalam PKR. Macam mana kita tahu PKR sebenarnya sedang dilanda perpecahan yang teruk. Okey? Geng Azmin dalam PKR bukan sikit. Walaupun cuba digambarkan bahawa PKR tidak menerima pengkhianat, akal umbi menolak pengkhianat dan sebagainya, tetapi jangan lupa, pengaruh Azmin tidak kurang dalam PKR. Pengaruh Azmi tidak kurang dalam PKR. Jadi, bila berlakunya PRK ini merupakan satu indikator yang jelas bagi PKR sejauh mana mereka boleh survive tanpa Azmin. Sejauh mana mereka boleh mengekalkan sokongan terhadap PKR walaupun tanpa Azmin. Gerak kerja macam mana, jentera macam mana sebagainya. Adakah benar seperti yang dimok-mokkan, iaitu PKR tidak memerlukan Azmin, tidak memerlukan pengkhianat? Ataupun sebaliknya, mereka menghadapi masalah besar sekiranya tiadanya geng Azmin dalam PKR itu. Baik. Makanya Kemtun pula, ini merupakan satu ujian juga bagi Kemtun nak tengok sejauh mana akal-akal umbi dalam PPBM itu menyokong Tun. Macam saya sebutkan tadi,
calon PPBM mendapat 6,144 kerusi. Jadi kalau Tun nak letak calon dekat situ sebagai Kem Tun, adakah jumlah yang didapati oleh PPBM oleh calon Tun itu menyamai ataupun melebihi 6,144 undi tadi? Okey. Jadi the thing is, mungkin mereka pun tak bajet akan menang lah secara asasnya. PKR dengan Atuk ni memang tak bajet akan menang. Cuma dia nak jadikan sebagai satu indikator. Sebab kita tahu dah, kalau kita campurkan undi antara UMNO dan juga PAS ni, memang susah nak kejar lah secara asasnya. Dia susah nak kejar. Tetapi mereka nak jadikan indikator sejauh mana pengaruh parti masing-masing dia selepas dua masalah ni. PKR dengan masalah tiada Kem Azmin, manakala Kem Tun pula, adakah akar umbi bersatu yang mengundi calon PPBM tadi itu akan kekal menyokong Kem Tun. Dua-dua benda ini bakal menjadi satu, orang kata apa, neraca besar dalam menentukan ke manakah hala Pakatan Harapan DAP dekat PAN ini untuk bersama. Andai kata kalau berjaya Kem Tun itu menang besar ataupun mendapat undi yang sama, dan ini akan memberikan advantage kepada Tun. Kalau PKR pun sama juga, andai kata kalau PKR mampu untuk mendapatkan undi yang besar, jadi mungkin juga mereka akan terarah ke Kem Anwar dan sebagainya. So, soalan timbul, kalau macam ni lah, kedua-dua pihak nak menunjukkan mereka punya, orang kata apa, pengaruh dan cuba untuk test water lah kita panggil. Boleh tak berlaku kedua-dua pihak ini meletakkan calon? Pada pandangan saya secara peribadi, berkemungkinan kecil PKR dan juga Bersatu ataupun Kem Tun akan meletakkan calon masing-masing. Kemungkinan kecil, tak besar sebab pastinya DAP dan juga PAN akan cuba menghalang kedua-dua pihak ini meletakkan calon masing-masing. Sebab benda ini akan memberikan indikator yang tidak begitu bersih, tidak begitu sihat kepada masyarakat. Tunjuk sangat bahawa kem PKR dengan Kem Tun ini memang dah pecah. Nampak sangat. Ini satu isu. Sebab saya cakap terus terang, PKR tak nak mengalah, Kem Tun tak nak mengalah, DAP tengah pening kepala. Sebab kalau dua-dua tak nak mengalah, siapa nak tak calon? Tu kisahnya. Saya mendapat satu maklumat, tuan-tuan sekalian. PH Perak belum terima pencalonan PKR lagi. Ini diumumkan oleh Ketua Pembangkang sendiri, iaitu Aziz Bari, iaitu Dun Tebing Tinggi. Aku lupa nama Dun dia. Okay. Walaupun Farhash Wafa Salvador telah menyatakan bahawa PKR telah menghantar calon, PKR telah meletakkan calon untuk PRK Slim, tetapi Ketua Pembangkang, iaitu daripada Pakatan Harapan, iaitu Aziz Bari, menyatakan bahawa Pakatan Harapan Perak belum menerima pencalonan PKR untuk Dun Slim tersebut, untuk PRK tersebut. So, ini merupakan satu tamparan kepada PKR Perak. Sebab Aziz Bari kata kenyataan Farhash Wafa tersebut hanyalah merupakan kenyataan peribadi beliau dan tidak mewakili Pakatan Harapan. Jadi secara asasnya, kita nak tengok power struggle ni macam mana. So, pada pandangan saya sebenarnya, saya dah kata tadi, DAP sebenarnya memang nak mengelakkan daripada kedua pihak ini meletakkan calon masing-masing. Dan nak elakkan PKR dan juga Kem Tun meletakkan calon masing-masing. Okey? Cumanya, kan, dalam masa yang sama juga, DAP ni lebih cenderung untuk membenarkan Tun meletakkan calon beliau. Sebab sebenarnya DAP ni, macam kita tahu, dia lebih cenderung kepada Tun Mahathir. Dia orang cenderung pada Tun Mahathir, bukan cenderung pada Anwar. Okay. Cuma ada beberapa faction saja dalam camp DAP tersebut yang cenderung pada Anwar. So, kalau anda tanya saya, untuk menyelesaikan kebelum ini, berkemungkinan besar PKR pun tak letak calon, PPBM pun tak letak, Kem Tun pun tak letak calon. Mungkin calon lain akan diletakkan. Mungkin calon PAN yang akan diletakkan di situ. Jadi saya nak tahu pandangan anda. Adakah yang akan Pakatan Harapan akan meletakkan calon PKR, atau akan meletakkan calon Kem Tun, ataupun meletakkan calon wildcard, iaitu mungkin daripada Parti PAN? Saya nak tahu pandangan anda, tuan-tuan sekalian.
Oh, BPR lama betul. Sahadin Ahmad kata PAN. Mungkin PAN akan diletakkan untuk menyelesaikan kemudian dekat Slim. Tapi saya cakap terus terang, anda kata kalau Pakatan Harapan meletakkan PAN sebagai calon dekat Slim, pintu tu buka tutup ni. Tutup. Okey. Kalau lah PH meletakkan PAN dekat Slim, itu cuma satu penyelesaian sementara sahaja. Memang bersifat sangat-sangat sementara. Dan kita nak tengok juga, anda kata kalau PAN diletakkan, adakah PKR dan juga Kempton ini akan membantu atau akan memboikot? Sebab mereka nak letak calon tapi tidak ditunaikan, mereka tidak dibenarkan dan sebagainya. Adakah mereka akan boikot? Dan benda ini menarik untuk diperhatikan sebab macam mana kita tahu Pakatan Harapan mengharungi PRU ke-14, majoritinya datang daripada jentera PKR. Bendera pun bendera PKR. Jadi sebenarnya mereka tersepit. Mereka lebih cenderung untuk tun, tetapi mereka tahu tanpa PKR mereka ini nothing. So satu benda yang sangat-sangat menarik untuk kita perhatikan, terutamanya ketika pencalonan, kata apa, hari penamaan calon untuk PRK Slim yang mungkin akan diadakan mungkin dalam tempoh lagi 2 minggu yang akan datang, 2 atau 3 minggu lagi. Kita akan perhatikan insyaAllah. The thing, okay, Nozihan Bahrom, dia kata pandangan saya baik dia PAS berani letak calon. The thing is, kawasan ini dimenangi oleh UMNO. Jadi kita tak perlu letak calon pun di kawasan ini dimenangi oleh UMNO. Kita tak ada masalah, formula kita senang. Kalau kawasan tersebut memang dimenangi oleh UMNO, then yes, kita bagi UMNO bertanding. Tu je, tak ada masalah. Sama macam Chini. Chini pun kawasan UMNO, yang meninggal tu pun adun UMNO. Jadi kita letaklah UMNO balik. Jadi dalam muafakat nasional tak ada masalah. Kita relax. Yang sekarang ini dalam Pakatan Harapan, Nurzihan. So Nurzihan boleh tak bagi jawapan? Anda lagi nak setuju PKR letak calon ataupun Atuk punya camp letak calon? PKR ataupun parti blackout? Nurzihan atau dan rakan-rakan Pakatan Harapan yang tengok live saya ketika ini mungkin boleh jawab soalan saya. Anda lagi prefer untuk letak PKR ataupun letak parti blackout sebagai calon PRK Slim? Jangan tanya muafakat nasional. Muafakat nasional dah sasar kita akan letakkan UMNO. Sebab kawasan ini kawasan dimenangi oleh UMNO. Allahyarham Qusairi itu ialah YB UMNO. So kita just mengekalkan status quo. Itu kisahnya. Zakaria, dekat Perak ni kita kena faham satu perkara. UMNO kuat kat situ. Okey. Dari segi Perak ni kita kena faham lah, UMNO kuat. Jadi tak guna pun kalau kita nak kata sebaliknya. Kita dah faham sangat. UMNO ini basically-nya dekat Perak, dekat Johor, basically lain-lain negeri, melainkan beberapa negeri lain. Beberapa negeri macam contoh Kedah, Terengganu dan Kelantan, UMNO biasa kuat dekat negeri-negeri yang lain itu. Jadi kita tak perlu nak bergocoh dengan UMNO lah. Kita tak perlu nak bergebuk dengan UMNO. Kita faham, tak ada masalah. Kita memang yang penting muafakat nasional menang. Kita memang dah ada agreement macam tu, no problem. Okay. Dan bagi PAS, siapa-siapa saja diletakkan, kita akan berikan sokongan padu, tidak ada masalah. Even tiba-tiba UMNO kata suruh PAS tanding pun, kita akan bersedia. Tapi kita yakin kursi ni kursi UMNO, so kita serahkan pada UMNO saja. Yang menjadi persoalan kita ialah geng-geng Pakatan Harapan ini, anda nak parti PKR ke bertanding ataupun anda nak parti blackout yang bertanding? Soalan ni sama susahnya dengan soalan terhadap Hanifah Maidin. Masa menghadap Yang di-Pertuan Agong hari itu, Sepang undi sokong Langkawi ke undi sokong Port Dickson? Itu kisahnya. Nak tanya juga soalan ni. Hamisah Ceksa, calon bebas yang ditaja macam di sini. Saya tak yakin mereka akan letak calon bebas. Tapi mungkin macam ni. Mungkin secara rasmi Pakatan Harapan akan minta Tun letakkan calon. Tetapi PKR untuk orang kata apa protes, dia akan letak calon bebas yang menjadi proksi. Ataupun terbalik, kalau Pakatan Harapan kata PKR letak calon dan Kempton akan letak calon bebas sebagai proksi untuk mengacau keadaan. Yang itu saya berani jamin akan jadi. Kalaulah salah satu daripada kedua-dua parti ini diletakkan di Slim, insyaAllah.
So kita nak tanya soalan kepada geng Pakatan Harapan yang tadi sibuk sangat pasal surat tak pasal sebagainya tu. Saya nak tanya anda prefer untuk meletakkan PKR ataupun parti blackout dekat PRK Dun Slim ini? Mana satu pilihan anda? Fadil Syams, saya rasa mungkin geng Anwar yang akan letakkan calon sebab dia keterbangkang. Satu argumen yang bagus. Terima kasih. Gusti Adit, parti blackout, gelaplah masa depan. Nak buat unggun api pun takut terbakar pula rumah. Dia sekarang tak bagi unggun api bang. Sekarang kita pakai lampu torchlight handphone je. PRK Slim lebih baik bagi BN menang tanpa bertanding. Norzian kata sama dengan Cini buang masa PKR bertanding. Okey, tak apa. Alright, Jahan sebelum ni UMNO masih kuat. Kalau nak undi PAS UMNO mungkin boleh menang, insyaAllah. Muhammad Ali, tak mungkin PAN payah nak menang. Memang PAN ni sebenarnya mengacau pun. Tak cerita banyak lah PAN ni. Baik. Zakaria kata PKR akan bertanding dengan meletakkan calon Farhash Wafa Salvador. Memang tak lah. Farhash Wafa ni memang tak akan diletakkan lah, confirm. Sebab Anwar tidak akan meletakkan dia punya orang kanan untuk disembelih di PRK. Jujur cakap. Om Bruno, PAS ni gentleman. Mereka tak akan meminta-minta kalau Dun di situ dah memang bukan kerusi mereka. Betul. Sebab secara kebetulannya tuan-tuan sekalian, PRK ini berlaku di kerusi yang memang kalau kita ikutkan sama ada memang dimenangi oleh UMNO BN ataupun memang kalau ikutkan dari segi pola pengundiannya UMNO BN lagi banyak berbanding dengan PAS. Jadi kita mengambil kira perkara tersebut. Okey, macam dekat rantau sebagai contohnya, memang kita tahu Tok Mat memang power, tak buat apalah. Takkan kita bertanding kat rantau. Gila kau apa? Kan? Macam Cameron Highland, macam kita tahu juga, memang kalau ikutkan Ramli itu memang kawasan itu kawasan BN. So kita biarkan BN bertanding. Siapa dia letak, pandai-pandai dia. Okey? Okey, Norzian Bahrum, tak susah. Parti blackout bukan sebagai Pakatan Harapan. Tetapi walaupun dia bukan sebagai Pakatan Harapan, mengapakah DAP sampai ke sudah masih lagi hendak memberikan ruang kepada Tun? Itu anda tak jawab. Kita cakap mudah, parti blackout bukan sebagai Pakatan Harapan. Tetapi jangan lupa, Tun juga masih mempunyai pengaruh yang kuat dalam Pakatan Harapan. Kalau betul lah parti blackout itu bukan sebagai Pakatan Harapan, sekarang juga mereka akan menamakan orang-orang PKR sebagai calon PRK tersebut. Tetapi seperti mana yang saya difahamkan, PH Perak mengatakan bahawa kenyataan Farhash Wafa Salvador cuma kenyataan peribadi. PH masih lagi belum menentukan siapakah calon PRK untuk PhD Slim. Jadi kalaulah betul parti Tun ini bukan sebagai PH, dah lama dah PKR diberikan ruang untuk bertanding. Itu je kisahnya. Baik. Diban Kumar kata PKR. Okey, Diban Kumar kata PKR. Zaini keadilan tak calon. Okey, banyak kata PKR. Faris Dola, terbaik soalan Nur Omar ke Hanifah Maidin. Nampak merapu MP Sepang, buat malu je MP macam tu. Orang Sepang PRU kata tolonglah. Sepaklah Mamat dia keluar jauh-jauh. Sepak. Keluarkan. Orang Sepang, orang Shah Alam, pastikan dua ni tolaklah MP korang. Sepatah harga pun tak pakai. Tu cakap. Satu sen pun tak guna. Okey, Ahmad Yasin, komen Syed Saddiq dengan BPR. Saya ada komen tadi, the thing is memang kita biarkan SPRM menjalankan siasatan mereka. Cumanya kalau setakat nak mengeluh kena tahan 11 jam dekat rumah tahanan SPRM, bukannya dekat pejabat dengan kursi keras, tak payah komplain lah bang. Tak payah komplain lah. Itu standard lah tu. Nak macam mana? Aku duduk atas star bang, bekas 11 jam lebih kan. Dekat Sagi Suntuk dah 2 hari kot dekat dalam lock up. Relax hidup. Tak nangis pun. Tu masalahnya. Okay, tengok jap. Zaini tak masuk bertanding. Tak, mereka akan bertanding. Mereka akan bertanding dekat Slim. Okay. Bang Lai Swandi dah syadat tampas. Tak apalah, biar dia tampas. Tak ada masalah. Dia nampak tampas apa pun, suka hati dia lah. Tu live dia. Kita pula, kita akan mengkritik PKR juga kat sini. Sama je jalan dia pun. Baik.
Saya dapat maklumat dari kita tuan-tuan sekalian, ada pimpinan UMNO yang masih tak berapa setuju sekiranya Kedah dan Terengganu diserahkan bulat-bulat kepada PAS. Okey. Sebab ada wujud bantahan daripada UMNO negeri lah. Okey, pimpinan UMNO negeri, sorry. Di mana yang ini kita tak nak komen lebih-lebih. Cumanya kita nak cakap pada ni, tolong serahkan pada pucuk pimpinan. Okey. Sebab sekarang ini pun tolong berpaksikan pada realiti. Macam mana kita boleh pegang realiti, kita tak nak kacau don-don yang memang UMNO dah pegang. Macam tu juga kita tengok realiti anda di dekat negeri tersebut. Macam dekat Kedah, anda cuma dapat 2 kursi je UMNO banding dengan PAS. Jadi tak layak ke kau diserahkan pada PAS? Even dekat Terengganu pun, kita dapat lihat selama ini 50-50 antara PAS dengan UMNO. Tetapi kini PAS menguasai kerajaan negeri. So adakah boleh patutlah kalau diserahkan UMNO pada PAS ke apa tu Terengganu pada PAS? Kelantan tak ceritalah. Kan? Jadi anda mungkin tidak akan dapat pegang Kedah dan Terengganu serta Kelantan, tetapi anda ada lebih kurang banyak lagi negeri lain. Perlis, Perak, Selangor, Johor, Negeri Sembilan, Melaka, Pahang yang anda boleh pegang. So tolong jangan tamak sangat. Okey? Saya tahu tak semua pimpinan UMNO macam ni, hanya segelintir sahaja. Tetapi kadang-kadang yang segelintir inilah yang akan dieksploitasi oleh musuh. So kita tak nak yang segelintir ini tiba-tiba menjadi banyak. Saya tak nak yang secupak boleh jadi segantang. Faham So secara asasnya kita tengok juga DAP Pusat dengan DAP Sarawak pun tengah bergesek juga pasal calon PM sebenarnya. So macam ada sedikit tak berapa setujulah. DAP Sarawak dah sasar memang nak Syafiq Abdal. Okey, tapi DAP Pusat ni still macam ada 50-50 antara Anwar dengan Syafi'i. So macam ada sedikit loggerhead dekat situ. Itu yang saya dapat tahulah. Actually Dr. Izhar sebenarnya tuan-tuan sekalian, dia minta saya bincangkan benda ni. Saya harap sebenarnya Dr. Izhar tu untuk call, tapi tak apa. Kita nak bincangkan benda ni juga tuan-tuan sekalian. Sebenarnya inilah pandangan-pandangan daripada Dr. Izhar berkenaan dengan kenapa Tun buat program blackout dia malam ini. Dia kata awal-awal pandangan dia ini tidak popular, dan memang orang kata apa, dah banyak sangat kita dengar pandangan seperti ini, dan pastinya dia dah orang muak dah. Okey, tapi kita kena sebut juga. Okey. Kenapa Tun buat program ini? Antara lain Tun sedang bina strategi untuk PRU ke-15, dan Perikatan Nasional sebenarnya wajib berhati-hati dengan strategi ini. Okey. Di mana Tun akan memainkan sentimen untuk menolak Perikatan Nasional, dan orang-orang UMNO yang memang tak setuju dengan Muhyiddin Yassin, tak setuju dengan bersatu dalam Perikatan Nasional, tak nak bekerjasama dengan tu, mungkin akan tertarik untuk menyokong Tun. Kena ingat benda tu So peringkat bawahan peringkat bersatu dengan UMNO masih ada perpecahan yang agak ketara, sehingga ada bahagian UMNO terpaksa ditutup, iaitu UMNO Tanah Merah. UMNO Tanah Merah ditutup tuan-tuan puan sekalian sebab perpecahan ini. Okey, benda ini real UMNO Tanah Merah tutup kerana perpecahan ini. Okey. Sebab Dr. Izhar kata minggu lepas dia ke Kelantan Terengganu dan dia mengkaji tentang perkara ini, memang wujud perpecahan. Pecahan memang teruk lah. PAS memang solid, tak ada masalah. Tapi bukan sekadar UMNO dengan bersatu ini pecah, PKR pun perpecahan tengah teruk. Okey. Dan untuk kita, untuk orang PAS, kita terpaksa nak tak nak kena take advantage dari situasi ini. Kita tak nak terbawa-bawa hanyut dengan perpecahan-perpecahan ini hingga menyebabkan kita juga tersepit dan sebagainya. Jadi apa perlu kita buat? Kita kena mula memposisikan PAS ini sebagai satu parti yang unggul, yang boleh diharapkan sebagai satu wadah politik yang stabil. Kita kena posisikan PAS ini sebagai satu wadah politik yang stabil. Minta maaf saya buka pada topik ini kejap, tapi saya kena highlight sekali lagi. Sebab apa tahu? Sebab saya dah bincangkan dalam live saya yang pada hari Khamis hari itu, betapa rakyat sebenarnya sedang melihat PAS sebagai sebuah parti yang sangat boleh diharapkan dan sangat berkredibiliti tinggi, terutamanya dari segi kualiti perbahasan, daripada segi sikap, akhlak, daripada segi pembawaan dekat parlimen, daripada segi gerak kerja menteri-menteri yang terlibat. Kita ada 3 menteri. Okey, kita 3 menteri dekat 5 timbalan menteri. Bagaimana mereka bekerja dengan cantiknya sebagainya, bagaimana mereka menyusun atur kementerian dengan begitu mapan dan juga sistematik. Rakyat memerhati sebenarnya.
dalam pada kita dibuai dengan lawak-lawak bodoh daripada Pakatan Harapan, kan? Tetapi sebenarnya rakyat sedang memerhati siapa sebenarnya yang boleh dipercayai, yang boleh diharap untuk menjadi kerajaan pada PRU ke-15 nanti. Kerana itu, PAS nak tak nak kena memposisikan diri sebagai sebuah parti yang sangat-sangat profesional, dan bukan sekadar profesional segi gerak kerja, tetapi kita punya sebaran melalui media maya ini juga wajib diperkasakan. Suka atau tidak, tuan-tuan puan sekalian, kelemahan utama PAS, saya dah ulang bunyi ni banyak kali. Kelemahan utama PAS ialah sosmed. Setuju tak saya kata macam tu? Kelemahan utama PAS ialah social media. Memang isu. Jadi, parti lain yang tak hebat, contoh macam Pakatan Harapan, macam PKR, macam PAN sebagai contohnya, mereka ni cacah merbah, sangat cacah merbah. Tetapi mengapa kita nampak mereka gah? Kita nampak seolah macam mereka gah sebab mereka menguasai sosmed. Kelemahan kita, kita tak begitu menguasai sosmed. Walaupun tadi saya telah membaca satu tulisan daripada Ustaz Hazmi Dibok, yang mengatakan bahawa kita tidak perlu membanding-bandingkan. Masing-masing ada kekuatan masing-masing, ada kelebihan masing-masing. With all due respect, saya setuju dan saya tak setuju dengan kenyataan Ustaz tadi. Kenapa? Saya setuju sekiranya kalau kita kita jangan membandingkan kekuatan individu. Faiz Al-Hajari mungkin tidak sama macam orang lain, dan orang lain juga tidak akan sama dengan Faiz Al-Hajari. So kita tidak boleh membandingkan kebolehan individu tertentu itu. Tetapi dalam sebagai satu unit, sebagai satu sistem, sebagai satu organisasi, perkara ini bukan lagi pilihan. Kena faham, perkara ini bukan pilihan. This is not a choice. This is a must. Ini satu kemestian. Sebab kita berbicara tentang kemaslahatan satu organisasi, bukan sekadar untuk meletakkan orang-orang power dekat ini, orang power dekat itu. Kata orang PAS semua kena jadi macam Faiz, orang PAS semuanya kena pandai bercakap, kena buat macam Faiz. Tak. Tapi kita kena ada sistem itu. Dalam parti PAS sebagai contohnya, pastinya lebih ramai orang yang lebih hebat berbicara di alam maya yang berkebolehan untuk buat live seperti ini berbanding dengan Faiz Al-Hajari. Ramai lagi sebenarnya. Cuma mereka, for whatever reason, mereka tidak mahu. Mereka masih lagi enggan untuk berkecimpung dengan dunia seperti ini. Tak perlu buat green screen macam saya. Tak perlu. Tak perlu buat green screen macam saya. Tak perlulah macam kita set up semua yang mahal-mahal sebagainya. Tak. Saya buat semua ini kerana memang saya menggunakan live saya ini memang orang kata apa, secara profesional. Okay, saya tidak menggunakan live ini secara amit-amitan. Tak, saya memang professionally buat live, buat video, buat konten dan sebagainya. Okay. Aku rasa UMNO yang kuatkan sosmed PAS kurang. Betul Tok Net. Betul Tok Net. Saya cakap banyak kali benda ni. Mungkin anda bosan, tapi saya kena cakap benda ni sampai habis. Selagi tidak ada perubahan dalam PAS berkenaan perkara ini, saya tetap akan suarakan. Sebab benda ni penting. Memang penting-penting. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, kita memang secara individunya mungkin kita tak boleh bandingkan siapa, tetapi dalam organisasi kita kena buat. Tidak ada pilihan. Jadi kepada penerangan PAS, okey, sahabat saya, saudara Kamarul Zaman Muhammad, sahabat baik saya minta sangat-sangat supaya anda boleh menggerakkan Jabatan Penerangan PAS untuk melatih para kadir-kadir aminin PAS ini, para pimpinan PAS ini untuk banyak membuat live FB ke, live Insta ke, live YouTube ke, seperti apa yang saya buat ini. Tak payah lama pun, tak payah 2 jam macam saya buat. Saya buat live memang lama sebab saya ustaz banyak isu kali buat. Mungkin anda boleh buat live secara impromptu. Mungkin hari ini buat live kita cerita pasal tabung haji je. Mungkin nak buat live tentang nak cerita pasal pemandu mabuk je. Mungkin hari ni live kita nak cerita pasal hak-hal wanita je. Jadi kita akan menggunakan live itu untuk menjawab. Jawapan pun kita boleh guna jawapan rasmi daripada PAS. Tak semestinya jawapan peribadi kita. Kita boleh menyampaikan apakah pandangan rasmi PAS berkenaan perkara tersebut. Tak perlu tokok tambah dan sebagainya. Ini penting. Sebab banyak kali saya ulang, pilihan raya yang ke-15 ini akan menjadi pertarungannya akan banyak di medan maya seperti ini. Jujur saya cakap.
Faris Tola, semalam sekarang zaman digital dan anak muda lebih daripada online media. Betul, memang betul. Okey, Ahmad Mikdad, buat macam ML Studio Faiz, mungkin akan membantu ketengahkan influencer lain, suruh diorang hantar video ke email atau channel user. Satu cadangan yang sangat-sangat luar biasa bagus Encik Ahmad Mikdad. InsyaAllah saya akan utarakan benda ini kepada para pimpinan PAS dan sebagainya. Saya akan minta mereka tolong hantar video-video untuk saya gunakan, dan saya akan postkan dekat YouTube saya dan juga page saya. Satu cadangan menarik. Saya suka cadangan ini. Satu cadangan yang begitu luar biasa. Terima kasih banyak-banyak. Anda telah memberikan satu idea yang sangat-sangat bagus. Baik. Nozara Muhammad Noh, bukan membandingkan, tapi PAS perlu mencongkilkan, menonjolkan diri untuk pengetahuan umum. Ya, saya setuju sangat-sangat Puan Nozara. Okey. Khairuddin Idris, betul, PAS kena buat online media. Kalau tak mampu buat sekarang sebab masa sebagainya, saya setuju sangat cadangan daripada Ahmad Mikdad tadi, supaya kalau tak mampu, para pimpinan PAS, kalau anda tak mampu untuk nak buat seperti saya, tak ada masa, serahkan saja video-video anda kepada saya. Okey, saya akan postkan alamat email saya, ataupun saya boleh postkan saya punya Telegram ke apa-apa ke. Anda boleh hantar video-video itu kepada saya, insyaAllah. Saya akan download dan saya akan edit sebaiknya, dan saya akan postkan dekat channel Al-Haji Studio saya ini, insyaAllah. Dan benda ini kita boleh sebar luaskan ke seluruh alam. Setuju tak kalau kita buat macam tu? Kita tahu mereka sibuk, mungkin tak sempat nak buat media sosial PAS yang rasmi dan sebagainya. So boleh gunakan channel saya. Saya tak ada masalah. Channel saya ni bukan cerita pasal diri saya saja. Medan saya lah untuk melantangkan suara yang kecil. Jadi kalau anda mahu gunakan channel saya untuk melantangkan suara anda, silakan. Setuju tak kalau kita buat macam tu? Buat recording video awal-awal, kalau tak ada masa boleh set live premiere. Betul, saya setuju macam tu. Okey, di mana kita buat recording dan kita akan buat live premiere. Live premiere ni macam mana tau? Di mana video itu akan disiarkan, video tu dah pre-recorded, tapi dia akan buat premiere. Maknanya siaran secara pelancaran video tu secara langsung, macam pilih wayang lah. Tayangan pertama wayang, macam tu lah kiranya. Okey, banyak sangat setuju. Jadi kita akan gunakan channel Al-Haji Studios ini, insyaAllah, kepada para pimpinan PAS ataupun anda sendiri, anak-anak muda. Anak-anak muda yang menyokong muafakat nasional. Anda mungkin hendak mengeluarkan video anda, pandangan anda sendiri, tak ada isu-isu semasa, tak ada apa saja perkara. Di Ben Kumar, mungkin anda boleh meneruskan usaha Mendiang Yugen Mahalingam untuk menjelaskan tentang custom-custom agama Hindu dan juga masyarakat India sekelumnya. Sebab saya assume anda seorang yang beragama Hindu. Okey, so anda boleh hantarkan video anda kepada saya. Saya akan edit dan saya akan siarkan dekat Al-Haji Studios ini, insyaAllah. Okey, tak semestinya pimpinan PAS. Kalau anda juga mempunyai idea tersendiri dan anda ingin meluahkan apa-apa sahaja pandangan anda atau anda pengetahuan, Dr. Izzahar, sebagai contohnya Dr. Izzahar Zamri, anda nak buat video anda menengahkan tentang pandangan-pandangan anda secara peribadi, dan anda mahukan satu medium untuk disebarkan pandangan anda, gunakan Al-Haji Studios. Saya tidak ada masalah. Please, kita perlukan segala konten daripada anda, terutamanya para pimpinan PAS, pimpinan muda. Gunakan channel saya. Gunakan channel saya, insyaAllah. Saya akan bantu sebaik yang mungkin, insyaAllah. Betul, cadangan Ahmad Mikdad memang terbaik. Terima kasih Ahmad Mikdad. Terima kasih banyak-banyak. Okey, menyebut tentang Ahmad Mikdad ni, saya masih lagi hutang dengan anda Madu Forever Living. Pertandingan hari tu saya masih tak sempat nak tengok siapa pemenang dia. 3 orang saya akan pilih untuk saya berikan Madu Forever. Nanti saya akan umumkan, insyaAllah, siapa yang saya pilih. Dan kemudian orang yang saya pilih tersebut, saya minta untuk nanti berikan alamat anda untuk saya postkan madu tersebut. Ataupun kalau dekat-dekat KL ni, aku COD, aku bantai lah aku bagi je, pergi kat rumah korang. Baik. Jadi yang terakhir, tuan-tuan puan-puan sekalian, yang terakhir, tadi ada orang tengah tengok live daripada Dr. Ahmad Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, dan antara lain beliau telah menggesa agar RCI tabung haji diadakan. Saya sebagai secara peribadinya sangat-sangat bersetuju sekiranya RCI tabung haji ini diadakan. Dan bagi saya,
RCI tabung haji ini bukanlah semata-mata dibuat untuk memeriksa masalah tabung haji ketika era Pakatan Harapan, tetapi juga kita panjangkan untuk menyiasat tuduhan-tuduhan oleh Pakatan Harapan terhadap Kerajaan Barisan Nasional ketika mereka menguruskan tabung haji. Jadi kita wujudkan RCI itu menyiasat tabung haji. Era Najib membawalah ke era Perdana Menteri yang ke-7. Setuju atau tidak kita buat macam tu? Kalau setuju, tolong bagi saya butang love sebanyak-banyaknya tuan-tuan sekalian. Bagi saya butang love sebanyak-banyaknya jika anda setuju kita wujudkan RCI untuk menyiasat tabung haji bermula daripada tuduhan-tuduhan zaman Najib dahulu membawalah ke zaman Pakatan Harapan pada ketika ini. Kalau anda setuju, tolong bagi saya butang love. Baik. Boleh minta setiap live tuan. Saya dah minta, tapi masalahnya diorang sibuk belaka masalahnya. Diorang sibuk belaka. Saya dah minta dah sebenarnya. Saya dah contact Engineer Khairin Nizam, saya dah contact Ustaz Derih kan, tapi masing-masing sibuk belaka. Kalau tak saya nak tangkap dia orang sebenarnya. Tak dapat lama, dapat 10 minit call pun jadilah. Tak payah video call, call pun jadilah. Tapi oleh kerana mereka sibuk sangat, aku tak boleh buat apalah. Okay. Tapi kalau sibuk sangat, buat video, hantar kat aku post dekat Al-Hajri Studios. Tak payah bayar apa-apa, tak perlu nak cakap apa-apa. Bagi saja kita akan edit dan kita akan postkan dekat Al-Hajri Studios. No problem at all. Alright? Kita tolong untuk melantangkan suara-suara anda, insyaAllah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insyaAllah dengan love-love yang tengah berterbangan ini, saya nak endkan live saya insyaAllah. Kita akan berjumpa sekali lagi pada hari Isnin malam Selasa. Dan kita akan tengok pada hari Isnin persidangan parlimen akan bersambung, sudah tentunya. Dan kita akan tengok apakah drama terbaru yang akan berlaku dalam persidangan parlimen. Macam biasa, hujung minggu suhu politik kita taklah begitu panas sangat sebab hujung minggu. Tapi kita akan perhatikan apa yang akan berlaku pada hari Isnin nanti, insya-Allah taala. Dan sudah tentulah saya akan terus berada bersama-sama dengan anda untuk mengulas tentang isu-isu tersebut. Terima kasih kerana memberikan sokongan kepada saya. Terima kasih kerana memberikan doa yang baik-baik untuk saya, insya-Allah. Doakan saya terus diberikan kekuatan, bukan sahaja untuk berdiri di hadapan ini untuk bercakap kepada anda, tetapi diberikan kekuatan untuk melantangkan suara-suara anda, insya-Allah. Suara-suara kecil, suara-suara rakyat marhaen ini, mudah-mudahan. Akhirul kalam, dengan satu kata-kata hemat saya sebutkan, kalau kita boleh menerjah angkasa, kenapa kita berhenti setakat di puncak gunung? Renung-renungkan kata-kata tersebut dan insya-Allah selamat beramal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya tinggalkan anda macam biasa dengan kata lagu keramat kita. Mudah-mudahan kita akan terus, orang kata apa, mencatatkan kemenangan kita, terutamanya dalam perjuangan kita melawan COVID-19 dan juga untuk memastikan negara kita kembali gah, kembali hebat seperti mana yang sepatutnya. Saya sayang anda semua. Jumpa anda pada hari Isnin malam Selasa. I love you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mesti menang kerana gagal itu bukan pilihan. Bye-bye.